Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Waalaikumsalam Cik Azmi. Alhamdulillah sihat. Baik. Sekarang di atas talian ada lebih kurang 60 orang. Kita menanti signal untuk memulakan majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada semua penjaga dan bersama guru-guru dan juga ibu bapa penjaga Pak Adi pada hari ini. Jadi saya maklum pada Puan Hamiza, bolehlah kita mulakan majlis kita. Dan mungkin yang mana yang tak sempat hadir tu kita akan panjangkan melalui rakaman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan. Yang berusaha Cikgu Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Yang berusaha Encik Azmi bin Abdul Aziz, yang di-Petua PIPG Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Yang berusaha guru-guru penolong kanan. Guru-guru penolong kanan yang berada dalam talian sekarang adalah Puan Julia binti Hafido, penolong kanan kurikulum, dan Puan Farida binti Muhammad Isa, penolong kanan petang. Yang berusaha penyaras tahun 1 merangkap penyaras transisi 2021 Puan Yusma Zaini binti Mat Yunus, yang dihormati guru-guru tahun 1 khasnya pada tahun ini 2021 yang dialu-alukan kehadiran secara maya para ibu bapa penjaga tahun 1 2021. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi Jumaat yang mulia ini walaupun secara bersemuka di atas talian. Marilah sama-sama kita lahirkan rasa empati dan simpati kita ke atas ramai lagi insan yang mengalami musibah banjir ketika ini, terutama di negara Pantai Timur, dan berdoa semoga COVID-19 segera beredar dari bumi Malaysia ini, insya-Allah. Sebelum kita ke ajenda yang seterusnya, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nuzul Fakri untuk bacaan doa. Majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل العثرات العاسرين ارحم عبدك ذا الخطاء العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من التائبين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الأخيار المرزوقين واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih kepada Ustaz Nuzul Fakri atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan beliau itu tadi dapat memberkati majlis serta melancarkan majlis pada pagi ini. Para ibu bapa dan penjaga tahun 1 terutamanya tahun 2021, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita mendengar ucapan dan taklimat yang akan disampaikan oleh Cikgu Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada hari ini, Cikgu Hamiza Hassan, yang berbahagia YDP PABG, Encik Azmi bin Abdul Aziz, yang berusaha barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru serta yang diraikan para ibu bapa penjaga, murid-murid tahun 1 tahun 2021. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi masih lagi dia berikan kesempatan dan peluang untuk bersama-sama kita secara maya dalam taklimat yang junjung kali kita adakan taklimat pendaftaran murid tahun 1 2021. Pihak sekolah mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan dalam menghantar anak-anak tuan-tuan dan perempuan ke sekolah kebangsaan Sri Kelana pada tahun 2021. Untuk makluman semua, setakat hari ini ramai yang bertanya tentang adakah sekolah akan dibuka pada 20 hari bulan 1. Dan setakat hari ini makluman yang kita dapat setelah taklimat daripada pihak kementerian dan juga pihak PPD Seremban, memang sekolah akan dibuka dan dijadualkan dibuka mengikut takwim yang telah ditetapkan, iaitu pada 20 hari bulan 1 2021. Dan pihak sekolah juga telah mengambil tindakan proaktif dengan membuka kedai buku. Kita dah buka kedai buku mulai 5 hari bulan 1. Dan ada sedikit maklumat maklumat yang kita dapat, tak boleh buka kedai buku, tapi setelah kita buat perbincangan dengan pihak jabatan dan kita bentangkan SOP yang perlu dipatuhi oleh pihak sekolah dan juga ibu bapa semasa pembelian buku, dan kita telah mendapat kebenaran dan kita pun telah panjangkan kepada ibu bapa penjaga tentang perkara-perkara yang perlu diketahui sebelum pergi membeli buku. Okey, lepas tu Samsul boleh bentang buka slide. Sebenarnya kita dah sediakan slide untuk taklimat. Jadi slide ni akan dipanjangkan kepada penjaga selepas kita taklimat nanti, dan penjaga pun boleh lihatlah slide itu untuk panduan dan juga perkara-perkara yang perlu kita laksanakan di sepanjang tahun 2021. Untuk makluman semua, kita pun telah melaksanakan SOP sepanjang tahun 2020, pembukaan semula sekolah. Kita telah pun melaksanakan pelbagai SOP bagi memastikan kawasan sekolah dalam keadaan selamat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan belajar. Dan kerjasama daripada PIBG pun sangat-sangat memerasankan. Seperti kita mendapat sumbangan pelitup muka, lepas tu sumbangan cecair sanitasi,
dan juga pelbagai kaedah-kaedah dan juga SOP yang telah kita tetapkan bagi memastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan sentiasa dalam keadaan selamat. Cuma kita minta kerjasama daripada penjaga sewaktu datang dan balik. Terutamanya semasa perkhidmatan van sekolah sebab kita tengok keadaan di dalam van sekolah sangat padat lah sewaktu mereka datang dan balik. Itu je yang menjadi kebimbangan kepada pihak sekolah kerana kita takut nanti perkara sewaktu sesi persekolahan pihak sekolah disalahkan jika berlaku sesuatu kes. Samsul, slide. Okay, next slide. Okay, yang pertama sekali saya ingin sentuh tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menitik beratkan tentang 4 perkara je. Tentang 4 perkara iaitu pendidikan secara jasmani, pendidikan secara intelek, rohani dan emosi. Setiap perkara yang kita lakukan di dalam kurikulum sekolah, 4 perkara ini adalah perkara yang utama dalam memastikan anak kita seimbang. Dia bukannya berdasarkan kepada peperiksaan semata-mata, tetapi daripada segi jasmani juga, iaitu penilaian dari segi jasmani, penilaian dari segi intelek, penilaian dari segi rohani dan juga secara emosi. Okay, next slide Samsul. Okay, ini adalah visi dan misi KPM. Visi dan misi KPM ialah sentiasa untuk menjadikan pendidikan itu ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik dan juga negara sejahtera. Dan yang kedua ialah misi iaitu melestarikan sistem pendidikan. Jadi daripada visi dan misi ini ialah kita untuk melahirkan insan yang seimbang berdasarkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, Samsul, next slide. Okey, yang ini adalah visi Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, kita tagline dia ialah ABC. ABC itu ialah maksudnya A ialah untuk anak yang baik, B ialah untuk anak yang baik, untuk anak yang baik lagi cerdik. Jadi maksudnya sekarang ni A ambil peduli, B bina hubungan, C cipta kejayaan. Jadi ini adalah tagline yang cuba dibawa oleh pengarah Pendidikan Jabatan Negeri Sembilan bagi memastikan anak-anak kita ni bukan sahaja cerdik, tetapi mestilah dididik dengan baik untuk melahirkan murid yang cerdik. Kalau dia cerdik je tapi kurang baik, dia akan menimbulkan masalah lah. Jadi sekarang ni biar dia kurang cerdik tapi dia baik. Kita nak sekurang-kurangnya bila dia keluar je daripada sekolah ni, dia mempunyai ciri-ciri yang dan serta juga sasiah diri yang baik lah. Okey, teruskan. Okey, yang ni pula ialah 7 tunjang utama yang cuba dibawa oleh Sekolah Kebangsaan Sri Kelana, dan kita yang pertama sekali tunjang dia ialah keselamatan, kesejahteraan dan keceriaan. Itu yang perkara yang pertama kita titik beratkan di Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Yang kedua, kita melahirkan murid-murid yang mempunyai sasiah yang tinggi dan juga cintakan negara. Lepas tu yang ketiga, kita sentiasa membina dan juga mengupayakan kemahiran dan juga pengetahuan guru-guru daripada masa ke semasa. Terutamanya sekarang kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi kerajaan telah memperkenalkan kaedah pengajaran dari rumah. Jadi cikgu-cikgu kita sentiasa dalam keadaan bersedia menghadapi perkara ni, dan juga alhamdulillah di sepanjang tahun 2020 lebih kurang 80% lah. 80% guru-guru telah melaksanakan PDPC di atas talian. Selebihnya dia guna secara luar talian. Luar talian ni maksudnya kita membekalkan modul, kita membekalkan latihan, dan juga dalam masa yang sama kita membimbing mereka menggunakan kaedah WhatsApp dan juga Telegram. Okey, jadi maksudnya cikgu-cikgu kita sentiasa di-upgrade lah, di-upgrade dengan kemahiran-kemahiran semasa. Terutamanya dalam penggunaan komputer, teknologi dan juga pengetahuan-pengetahuan dalam membina latihan menggunakan Google Form. Jadi perkara-perkara macam tu perlu kita sentiasa upgrade cikgu-cikgu kita. Lepas tu yang keempat ialah kepimpinan murid. Jadi murid-murid ni sentiasa kita terapkan nilai-nilai kepimpinan. Bukan sahaja kita mengajar dia cara baca, cara mengira, tak. Kita juga sentiasa mendidik mereka dengan cara untuk melahirkan seorang pemimpin di masa akan datang. Jadi maksudnya dia boleh memimpin baca doa, dia boleh
membaca Iqra, itu sekurang-kurangnya lah. Kita nak akan bila keluar dia dari Sekolah Kebangsaan Sukarno ni, dia sekali pernah pergi ke depan dan memimpin rakan-rakan. Okey, lepas tu komuniti setempat. Komuniti setempat ni maksudnya kita sentiasa menjalinkan hubungan dan juga kerjasama dengan komuniti setempat. Contohnya PIBG, Ibu Bapa Penjaga. Lepas tu dengan NGO di sekitar Sekolah Kebangsaan Sukarno. Lepas tu kita yang ke-6 iaitu kebitaraan sekolah. Kebitaraan sekolah ni maksudnya kalau kita sebut dia Sekolah Kebangsaan Sukarno, kita tahu sekolah ni hebat dalam bola. Okey, keputusan UPSR bagus. Itu maksud dia. Itu maksudnya kebitaraan. Watak sesebuah sekolah. Dan yang terakhir sekali ialah kemenjadian murid. Kemenjadian murid ni saya akan sentuh lebih lagi. Dia berkaitan dengan 4 elemen utama tadi, iaitu dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek. Jadi sekarang ni budak dia bukannya keluar UPSR dapat 6A je, dia dah confirm pergi sekolah SBP ataupun sekolah MRSM. Tak. Jadi sekarang ni semua perkara, 4 perkara itu akan dinilai oleh pihak sekolah menengah untuk memastikan anak-anak ni sebab syarat dia untuk masuk sekolah yang beraksama penuh ni, itu target lah, semua target anak dia nak masuk sekolah sama penuh. Tapi penilaian tu bukan hanya berdasarkan keputusan peperiksaan semata-mata. Tetapi dari segi nilai kepimpinan mereka, aktiviti co-curriculum mereka. Jadi semua perkara akan dinilai. Nanti saya akan pergi lebih mendalam lagi. Okey, teruskan Samsul. Okey, yang ni sejarah sekolah lah. Nanti tuan-tuan dan puan boleh baca. Okey, teruskan. Okey, ini barisan pentadbir. Jadi saya perkenalkan barisan pentadbir yang pakai blazer biru tu saya lah, guru besar. Sebelah saya tu ialah Cikgu Nik, JPK PPKI. Sebelah JPK PPKI tu ialah Cikgu Nur Ashikin, JPK Koko. Yang tengah tu ialah Puan Nur Harizan, Cikgu Harizan, JPK HEM. Sebelah Cikgu Harizan itu ialah Cikgu Puan Farida yang merupakan yang akan tuan-tuan dan puan lihat lah. Dia nanti tuan-tuan dan puan akan tengok ni ada orang present pula. Minta kerjasama. Yang lain-lain jangan present, jangan tekan present biar Cikgu Samsul je yang tekan present. Okey, Samsul. Ini perkara biasalah kita dalam melaksanakan talian ni. Kadang-kadang ada yang tertekan, ada yang tekan suara kan, mikrofon on. Kita tunggu kejap Cikgu Samsul dia buat presentation semula. Okey, jadi ada yang tanya tentang DLP, Dual Language Program. Jadi Dual Language Program ni ialah kita lihat kepada permohonan. Kita lihat kepada permohonan daripada penjaga. Jika permohonan itu melebihi daripada 30 murid, baru kita akan buka. Tapi kurang daripada itu kita tak boleh buka. Pasal kita kekurangan kelas dan juga kita kekurangan guru. Jadi kalau guru tu kita masukkan ke dalam kelas DLP tapi bilangan muridnya sedikit. Cuba bayangkan untuk tahun ni bilangan murid yang memohon untuk ke Sekolah Kebangsaan Sukarno ialah seramai 220 orang. 220 orang untuk tahun 1. Jadi kita hanya dibenarkan, kita dapat kebenaran daripada pihak bahagian pengurusan sekolah harian, hanya 5 buah kelas sahaja yang boleh dibuka. Kita tak boleh buka kelas suka-suka hati tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau nak buka kelas, kita kena ada kelulusan daripada pihak bahagian pengurusan sekolah harian dekat kementerian. Jadi kementerian hanya benarkan sekolah kita hanya 5 buah kelas saja. Jadi cuba bayangkan 200 kita bahagikan kepada 5, lebih kurang 43 orang murid satu kelas. Tapi dalam kelas kita tak boleh buat susun rapat-rapat. Sekarang ni kita kena ikut SOP, penjarakan fizikal. Jadi satu kelas hanya boleh masuk seramai 38 orang murid saja. Jadi yang lain-lain tu mana kita nak letak? Jadi itu yang kita minta kerjasama. Kalau kita nak buka kelas DLP, kita balik pada isu tadi, kita nak buka kelas DLP, kita kena lihat bilangan permohonan.
Bilangan permohonan. Kalau ramai baru kita buka. Kalau tak ramai kita tak dapat nak buka. Dan juga ia perlukan persetujuan daripada pihak PIBG. Kalau kita main shop sendiri pun tak boleh juga. Sebab ini bukannya compulsory tapi ianya adalah salah satu cabang program. Okey, jadi kita balik pada barisan pentadbir saja kita iaitu Puan Faridah. Puan Faridah dia akan menguruskan anak-anak tuan-tuan dan perempuan sebab apa? Untuk tahun 1 sesi di Sekolah Kebangsaan Sri kita ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi petang. Jadi untuk murid tahun 1, 2, 3 akan berada di sesi petang untuk aliran perdana. Jadi akan diuruskan oleh Puan Faridah. Jadi kita kenal kan. Jadi kita tengok yang mana satu Puan Faridah, dua daripada kiri. Lepas tu sebelah Puan Faridah itu ialah JPK Pentadbiran Cikgu Julia. Okey, teruskan Samsul. Okey, ini adalah sasaran-sasaran kita untuk tahun 2021. UPSR jangan tanya saya, ada lagi ke UPSR cikgu? Tapi kita sekolah kita kena ada target. Kalau ada kita jalan, kalau tak ada kita macam biasa. Tapi walaupun tak ada UPSR, murid-murid sentiasa akan dinilai daripada masa ke semasa. Okey, lepas tu PBD. PBD itu ialah maksudnya pentaksiran berasaskan bilik darjah. Jadi pentaksiran dalam bilik darjah ni sangat penting. Pentaksiran dalam dulu kita bila time peksa je kita belajar, tak. Tapi sekarang murid-murid belajar sentiasa dalam keadaan belajar dan sentiasa dalam keadaan ditafsir. Ditafsir itu maksudnya cikgu melihat daripada segi perubahan tingkah laku, penambahan pengetahuan, kemahiran, macam mana dia nak tengok. Dia akan lihat daripada 3 cara. Yang pertama secara lisan. Maksudnya lisan tu dia tanyalah budak tu. Kereta ni kalau nak jalan macam mana? Kena letak roda cikgu. Jadi dia faham. Maksudnya dia faham lah. Dia tak ada lagi secara bertulis. 100% secara bertulis tak ada. Tapi cabang ada. Cabang bertulis, cabang lisan, cabang pemerhatian. Itu adalah pentaksiran berdasarkan bilik darjah. Pentaksiran berdasarkan bilik darjah ni kita ada 6 aras. Tahap pentaksiran tu ada 6. Yang paling lemah 1, yang paling baik 6. Jadi target sekolah kita ialah 100% sekurang-kurangnya murid mendapat tahap minima TP3, tahap pentaksiran, tahap penguasaan 3. Jadi murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni paling kurang pun sampai tahun 3 besok dia capai tahap penguasaan 3. Itu target kita. Maksudnya budak tu tahun 3 tu dah boleh baca, paling kurang lah. Paling kurang dah boleh baca. Tapi Alhamdulillah sekarang ni budak-budak semua masuk je tahun 1, saya percaya semua penjaga mesti pastikan anak dia dah boleh baca. Bukannya kita sebab kita kena terima realiti lah. Realitinya ialah tidak semua murid mempunyai tahap perkembangan yang sama. Itu kita kena terima. Daripada pengalaman kita, murid tahun 1 ni sekarang ni hanya lebih kurang 10 hingga 5% saja, 5 hingga 10% saja yang tak boleh baca. Yang lain semua alhamdulillah boleh baca. Jadi itu adalah satu pencapaian yang sangat baik dan kita ucapkan tahniahlah kepada semua penjaga sentiasa menitik berat tentang perkembangan akademik anak-anak masing-masing. Jadi teruskan supaya kita dapat membantu anak-anak kita ni dapat mencapai tahap tu lebih awal lagi. Okey, jadi target kita ialah TP3 100%. Kita tak nak TP2, kita tak nak TP1. Okey, jadi kita terus kehadiran murid. Kehadiran murid ke sekolah paling kurang 1 tahun mesti 95%. Jangan besok ada masalah sikit-sikit tak payah datang lah. Poning-poning anak tu tak payah datang lah, tak boleh. Sebab apa kita target, ini target kita 95%. Disiplin pula bawah daripada 3%. Disiplin tu maksudnya ponteng, lambat datang, baju tak kemas, rambut panjang. Kita nak bilangan murid yang ada masalah disiplin ni kurang daripada 3%. Itu target kita. Okey, terus Samsul.
Okey, ni amalan-amalan baik, amalan baik. Jadi ni semua target-target kita lah. GPS sekolah untuk PAJSK, lepas tu kehadiran core curriculum, lepas tu pertandingan-pertandingan. Murid-murid sekarang ni kita bukan hanya hantar untuk pertandingan seperti pertandingan bola sepak. Kalau anak kita kurang aktif dalam bola sepak, boleh wakil sekolah dari segi perbahasan, pantun dan juga action song. Jadi kita ni murid-murid ramai. Jadi semua pertandingan insya-Allah kita akan hantar. Kita tak ada tumpukan kepada untuk aktiviti jasmani saja. Tetapi daripada segi perkembangan co-akademik. Co-akademik ni maksudnya pertandingan-pertandingan seperti catur, kita pun akan hantar. Jadi semua ni adalah target kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sentiasa peka tentang perkembangan anak-anak kita. Jadi jangan kita rasa anak kita ni ada kekurangan dari segi fizikal, tak boleh wakil sekolah. Tak. Boleh, semua boleh. Jadi kita memberikan peluang kepada semua murid-murid kesamarataan untuk mewakili sekolah. Sebab apa? Bila kita wakil sekolah, murid-murid kita punya markah pentaksiran akan ada markah pentaksiran dekat situ. Kalau tidak, dia belajar je, dia satu sudut je yang dia berjaya. Yang ada lagi 3 sudut tu, dia tak dapat markah. Jadi itu menjadi satu kekurangan lah kepada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena sentiasa peka lah tentang perkara-perkara ni supaya anak kita ada peluang. Mungkin dia tak pandai main bola tampar, tapi dia pandai main catur. Kita hantar wakil. Kalau dia tak pandai main bola sepak, tapi dia pandai main bowling, pun kita hantar. Jadi untuk makluman semua, di Sekolah Kebangsaan Sri Kelana ni kita ada kepelbagaian program. Daripada segi akademik, co-akademik, sukan dan juga permainan. InsyaAllah kita akan bantu anak tuan-tuan puan, kita akan cuba congkel bakat yang ada pada mereka dan kita kembangkan bakat yang ada bagi memastikan anak-anak kita ni berjaya. Walaupun dia tak berjaya, kurang berjaya dari segi akademik, tapi insyaAllah dia akan berjaya dari segi co-akademik dan juga sukan. Okey, teruskan Samsul. Okey. Jadi sarana kita minta 75%. Sarana ni maksudnya kerjasama antara PIBG, guru-guru, penjaga untuk membantu sekolah. Penglibatan PIBG iaitu 75% juga dan khatam Quran. Kita target murid-murid ni sampai tahun 6 semua murid akan khatam Quran. Itu target kita. Tapi yang mana yang kurang lambatlah perkembangan dia. Kita target dia sampai tahun 6 dia dah boleh masuk, dia maksudnya dah sampai Quran. Dia ada Iqra' 1, Iqra' 2 sampai Iqra' 6. Tapi tahun 6 je insya-Allah kita akan cuba dengan adanya barisan guru-guru dan juga ustazah-ustazah, ustaz dengan ustazah yang baik, yang bagus ni, kita pastikan anak-anak kita ni paling kurang, itu paling kurang lah. Paling kurang tahun 6 besok dia dah masuk Al-Quran. Itu kita punya target. Jadi mana yang dah lebih tu baguslah, alhamdulillah. Dan juga kita akan sentiasa setiap tahun kita akan buat majlis khatam Quran. Okey, teruskan Samsul. Okey, ini ada demografi ataupun latar belakang kita punya kekuatan di Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Untuk makluman semua, kita ada 75 orang guru. 75 orang guru termasuk guru besar. Lepas tu kita ada 15 lelaki dan 60 perempuan. Lepas tu pekerja swasta kita ada 9 orang. Lepas tu AKP kita ialah AKP ni maksudnya staf sokongan lah. KPT kita, pembantu pengurusan murid, kita ada 9 orang. Dan keseluruhan semua kita ada 93 orang lah yang akan menguruskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, silakan Samsul. Okey, analisis kelas kelas kita untuk tahun 2021. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok untuk kita lihat secara keseluruhan kat mana kita, apa yang kita sedang hadapi, apa yang kita akan uruskan untuk tahun 2021. Okey, prasekolah kita ada sebuah iaitu 25 orang. Lepas ni kalau nak hantar anak ke prasekolah boleh buat permohonan. Sentiasa tengok permohonan di
apa nama tu atas talian dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab kita cuma ada satu kelas sajalah 25 orang. Dan untuk makluman semua, setiap tahun kita menerima permohonan lebih kurang 70 hingga 90 orang untuk masuk ke prasekolah. Tapi kita hanya buka pada 25 orang saja. Okey, jadi ada syarat-syarat dia lah untuk kita buat pemilihan. Okey, MBK itu ialah maksudnya murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas ni maksudnya murid PPKI lah, murid istimewa, murid kelainan upaya. Kita ada juga, ada 5 buah kelas dan tahun depan kita akan mengendalikan 36 orang murid. 36 orang murid. Jadi alhamdulillah lah kita dapat jugalah kita punya saham-saham sikit untuk anak-anak kita, untuk bantu mereka. Okey, lepas tu guru pagi kita ada 42 orang. Guru aliran perdana petang kita ada 30 orang. 30 orang tu bersamaan dengan 15 kelas kali dengan 2, jadi 30 orang murid, 30 orang guru. Jadi anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan sentiasa bergaul dan juga akan berjumpa dengan komuniti, iaitu 30 orang guru berkenaan lah. Okey, bilangan untuk murid tahun 1 pada tahun 2021 ialah seramai 205 orang. 205 orang dan kami masih lagi menerima permohonan masuk. Tapi setakat ni kita akan hold dulu. Nanti tuan-tuan dan puan bolehlah panjangkan pada rakan-rakan ataupun mana-mana yang dapat maklumat. Kita memang hold dulu. Tapi kita akan bagi peluang jika mereka datang pada minggu pertama persekolahan besok. Sebab apa kita nak tengok confirm ke 205 orang ni akan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Tetapi setelah kita membuat grup WhatsApp sebanyak 5 buah kumpulan, hanya seorang 2 saja yang berpindah keluar. Tapi untuk permohonan masuk, kita dah terima lebih kurang 29 orang. Untuk maklumat semua kita dah terima, kita dah dapat untuk permohonan masuk, tapi kita tak terima lagi, iaitu seramai 29 orang ke Sekolah Kebangsaan Sri Kelana. Jadi mintalah kerjasama, kalau betul-betul dia nak masuk, kita akan pertimbangkan lah selepas itu pun kalau ada kekosongan. Kita nak tengok dulu, run dulu seminggu, tengok macam mana keadaan, baru kita boleh terima. Okey, lepas tu bahasa elektif kita ialah bahasa Arab dan bahasa Cina saja, bahasa Tamil tak ada tuan-tuan dan puan. Dan juga saya pun telah masukkan perkeliling dan surat siaran berkaitan dengan bahasa elektif ni. Bahasa elektif ini tuan-tuan dan puan kena pilih secara rasional. Pilih bukan ikut suka tuan-tuan dan puan saja. Kalau tuan-tuan dan puan ada rancangan nak hantar anak-anak tuan-tuan dan puan ke sekolah agama, SBP agama, sekolah tahfiz masa tingkatan 1 besok, pilihlah bahasa Arab. Sebab bila kita tak pilih bahasa Arab, kita tak ada penilaian untuk anak-anak besok ke tingkatan 1. Markah kat situ dia dah kena tolak. Jadi pilihlah secara ikut perancangan. Saya bukan kata bahasa Cina tak bagus. Bagus juga. Kalau tak bagus takkan kementerian ada kan. Tapi bahasa Cina kita kena tengok juga keperluan kita. Dan juga anak tuan-tuan dan perempuan besok akan diasingkan mengikut bahasa elektif ni. Jangan besok kumpulan 1 dia confirm dia dapat kelas 1 tu. Tak. Ingat tuan-tuan dan perempuan, saya ingatkan sekali lagi kat sini sebab isu dia tiap-tiap tahun akan berlaku. Dia kata anak saya ni dah kumpulan 1 kenapa pindah kumpulan 2? Tak, ini kumpulan bukan kelas. Dan kelas akan dibahagikan mengikut bilangan budak dalam kelas tu. Bilangan lelaki, bilangan perempuan. Kita tak boleh satu kelas tu semua lelaki, tak boleh. Pengsan cikgu dalam kelas tu besok. 2 hari je masuk ward cikgu tu. Kita kat rumah 3 orang pun dah poning kepala. Bila sekolah nak buka, tahu tak? Ini cikgu bayangkan satu kelas 40 orang. Budak tahun 1 semua lelaki. Mulalah cikgu tu ada alasan tak nak datang sekolah. Cikgu saya poning lah, darah saya nak naik lah. Lagi susah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan, tolonglah ikut perancangan pihak sekolah. Kita bukannya diskriminasi, tak ada. Tak ada pun daripada kita punya ada diskriminasi, tak. Kita nak susun kelas agama, kita nak susun kelas bahasa Arab, kita nak susun kelas bahasa Cina. Jadi besok anak-anak tuan-tuan dan puan ni mungkin akan dimasukkan dalam kumpulan lain. Seminggu 2 minggu ni memang kumpulan tu lah. Tapi selepas daripada tu kita akan tukar kepada kumpulan lain.
mengikut bahasa elektif. Mengikut bilangan murid di dalam kelas. Kita nak sama ratakan. Kita nak seimbangkan bilangan lelaki dengan bilangan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, dan jika ada sebarang masalah, datang berjumpa dengan guru penolong kanan petang. Jangan bising-bising dalam Facebook, tak ada selesai masalah kita tu. Jangan bising-bising dalam grup WhatsApp. Orang jadi menyampah pula. Datang sekolah, jumpa dengan guru penyelia kanan petang. Tengok, boleh tak kita selesai masalah ni? Bincang elok-elok. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik bagi memenuhi keperluan dan juga permintaan tuan-tuan dan perempuan. Tapi kita kena faham, pihak sekolah akan melihat secara keseluruhan, bukan secara individu. Kita selesai masalah ni secara keseluruhan. Kalau 90% gembira, cukuplah. Tak payah nak 100% je. Kan? Jadi kena terimalah. Okey, lepas tu teruskan Samsul. Okey, pentafsiran murid. Tadi saya dah sentuh sikit-sikit tentang pentafsiran murid. Okey, pentafsiran murid ni yang pertama sekali kita ada dua kaedah pentafsiran, iaitu pentafsiran secara formatif dan pentafsiran secara sumatif. Sumatif ni dah semakin kurang. Kita hanya tumpukan kepada formatif. Formatif ni maksudnya unit 1 dah belajar, buat pentafsiran. Unit 2 dah belajar, buat pentafsiran. Tak ada macam dulu lagi. Dulu kita kumpul 1, 2, 3, 4, buat ujian pertengahan tahun. Lepas tu 5, 6, 7, kita uji akhir tahun. Tak ada. Yang itu dah kurang. Itu maksudnya pentafsiran sumatif. Pentafsiran formatif secara berkala dan juga berterusan. Jadi maksudnya dah adil lah. Maksudnya dulu kita tak adalah cakap aku dah lupa lah cikgu tuan ajar, lupa lah nak. Lepas tu sekarang nak jawab pula soalan. Memang tak fair lah. Jadi tak adil. Jadi kita bagi adil, sama je semua. Habis unit 1, peksa. Bukan peksa lah, maksudnya pentafsiran. Pentafsiran tu berlaku dalam pelbagai cara lah. Satu, kita gunakan kuis. Satu, kita gunakan projek. Besok kalau cikgu suruh buat projek tu maksudnya kertas kerja lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena bantu. Bantulah anak-anak buat projek. Sebab projek itu adalah salah satu pentafsiran. Besok tak dapat markah dah marah. Anak saya pandai cikgu. Habis projek tak hantar. Kan projek kereta lumba ke, suruh bina modul ke, model haiwan ke, dia suruh bina kan. Buat cikgu. Tuan-tuan dan perempuan buat. Kalau tak buat besok, anak-anak tuan-tuan dan perempuan tak dapat markah. Okey, teruskan Samsul. Okey, pentafsiran berdasarkan sekolah ada dua, satu akademik dan juga satu lagi bukan akademik. Next. Okey, akademik. Akademik ni pentafsiran berpusat dan juga pentafsiran berdasarkan bilik darjah. Bukan akademik pula secara PAJSK. PAJSK ni maksudnya batu PJ. Dia suruh buat ujian segak. Ujian segak ni maksudnya BMI. BMI tu maksudnya apa? Maksudnya anak-anak tuan-tuan puan-puannya punya badan, ketinggian, berat badan tu sesuai tak? Itu BMI. Itu pun diukur. Jadi sekarang ni mana yang dah lebih berat badan tu seluar dah tak boleh pakai, suruh pergi jogging. Sebab itu pun dinilai. Lepas tu dia suruh buat bumping. Berapa banyak bumping boleh buat 1 minit. Sit up, naik tangga, naik kursi, naik meja. Semua tu pun dikira. Itu PAJSK ataupun segak. PAJSK pula dari segi co-curriculum. Ini pentafsiran kita. Lihat pentafsiran kita kat situ. Okey, PAJSK tu maksudnya segak. Yang UPSR semua tahu. Yang kedua tu pentafsiran bilik darjah. Itu semua orang tahu. Yang ketiga PAJSK, apa benda PAJSK tu cikgu? PAJSK tu ialah dari segi co-curriculum dan juga PJ. Jadi lepas ni mana anak yang tak suka PJ tu, gasak dia suruh pergi PJ. Siapa yang tak kerti pegang raket badminton, boli, suruh pegang. Semua tu dinilai.
Besok habis tahun 6, 4 perkara ni akan diberi kepada anak tuan-tuan dan perempuan. Semua ada sijil. Sijil UPSR, sijil pentaksiran bidajah, sijil BJSK dan juga sijil psikometrik. Bawa pergi sekolah menengah. Okey Okey, psikometrik. Psikometrik pula ialah kecenderungan anak-anak tuan-tuan dan perempuan, minat. Kita ni yolah nak suruh-suruh pergi sekolah sains. Rupoi minat agama. Mana nak tahu? Melalui ujian psikometrik. Psikometrik tu akan dilaksanakan pada murid-murid di tahun 3. Dia bukannya ponteng warna pun. You tak ponteng. Ponteng tuan-tuan dan perempuan. Sekolah menengah besok tengok anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni berdasarkan psikometrik. Baru dia akan letak pada aliran. Dulu kita time minat-minat kita kan, kau nak apa? Ikut bapak kita. Kau pergi masuk sains, kau pergi masuk sastra, kau pergi masuk perdagangan. Tak. Sekarang tak. Tengok psikometrik. Tingkatan 1 dia akan tengok psikometrik. Baru dia alakan anak kita pergi sekolah agama kau. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena tengok tentang ujian psikometrik ni. Dan juga ditambah dengan peperiksaan pusat seperti UPSR, SPM. Jadi ada 2 je peperiksaan pusat sekarang ni, UPSR dan juga SPM. Itu pun UPSR pun sama-sama. Setakat hari ni kita tak update lagi tentang jadual pentaksiran untuk UPSR. Tak update lagi sampai sekarang. Janganlah ada yang tanya guru besar. Memang guru besar serba tahu, tapi nak sebut kena ada landasan dan juga sandaran. Okey, teruskan Samsul. Okey, plan. Dulu namanya, dulu masa kita dulu pemulihan. Lepas tu dah tukar kepada Linus. Sekarang tukar kepada plan pula. Plan tu maksudnya primary, literasi dan numerasi. Ataupun pencapaian minima, membaca dan mengira. Itu pentaksiran kita untuk sekolah murid-murid tahun 1, 2, 3. Dia boleh pada CP ke apa ke, itu tambahan. Tapi ini adalah pencapaian minima. Untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik. Okey yang lain-lain tu untuk tambahan saja. Okey, teruskan. Yang ini 4. Apakah itu plan, objektif plan, fokus plan dan juga peranan ibu bapa. Jadi sekarang ni kat sekolah kita bukan hanya serahkan kepada 100% kepada pihak sekolah. Kau break lah apa, tak. Mesti ada gabung jalin dan juga kerjasama daripada penjaga. Baru anak kita berjaya. Jangan salahkan sekolah kalau anak kita tak berjaya. Kita balik lambik, tak tengok anak punya sekolah, kojo tak tengok, buku cukup ke tidak. Budak-budak tahun 1 ni kita tak boleh nak salahkan dia 100%. Pasal apa? Pasal pensel hilang, itu biasa. Pemadam ada 1, balik rumah ada 5, itu biasa. Baju mula-mula kocik, lepas tu bawa balik rumah besar, itu biasa. Lepas tu baju seluar pakai seluar biru, balik pakai seluar track, itu biasa. Kenapa? Terkoncing tadi mak oi, atau berat tadi tak sompet nak pergi tandas, itu biasa. Jangan terkejut, jangan tiba-tiba pergi serang cikgu, anak saya pensel 2B, kenapa balik ada 6B. Jadi apa peranan kita? Itu tuan-tuan dan perempuan pun dah biasa sekolah. Pandailah tulis nama ko, letakkan tanda nama pada alat-alat semua tu. Jadi senang cikgu kita nak dapatkan semula pensel tu. Okey, lepas tu kita terus kepada plan ni. Plan ni maksudnya kalau anak tuan-tuan dan perempuan masih lagi tidak mencapai tahap minima masa tahun 1, minima tu maksudnya apa? Membaca, tak kenal huruf. Ada 2 cara. Kita akan buat saringan untuk ke kelas pemulihan. Jadi kita tak biar ada sampai tahun 6 besok tak boleh baca, tak. Tahun 1 tu kita dah kesan dia. Kita dah tengok dia, kita dah saring dia. Bagi memastikan kita dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Murid-murid ni ada 2 je. Sebab 1 yang normal ni, dia ada 2. 1 normal, 1 tak normal. Kalau tak normal, kalau normal ni maksudnya dia lambik sikit. Dia lambik, perkembangan tu lambik. Tapi bila masuk tahun 2, tahun 3 dia cepat. Itu biasa kita jumpa. Tapi yang kedua ni
Kita tengok dia tulisan terbalik. Dah sampai hujung tahun pun tulisan terbalik lagi. A dia terbalik jadi V garisan palang. Itu ada masalah. Jadi selepas ada masalah yang kita kesan, kita akan panggil penjaga datang ke sekolah. Jadi bila kita panggil penjaga datang sekolah, janganlah malu tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah malu. Saya pun ada anak kurang upaya. Saya tak malu pun. Sebab apa? Sebab kita ada kaedah dan juga cara bagaimana kita nak menangani masalah ni. Jadi kerjasama tuan-tuan dan puan sangat-sangat diperlukan. Datang sekolah, kita bincang, kita cadangkan cara penyelesaian bagi memastikan kita dapat tangani di waktu awal persekolahan. Jangan besok dah jam 4, dah jam 5 tak kerti baca, dah salahkan sekolah pula. Apa tindakan kita? Tapi bila kita panggil penjaga tak datang. Sebelum kita masukkan tuan-tuan dan puan dalam program plan ni pun kita panggil juga bincang. Untuk makluman semua, setiap aliran, setiap tahun kita ada lebih kurang 30 orang. 30 orang yang mempunyai masalah kurang membaca, tak boleh membaca ni. 30 orang. Tapi bila sampai tahun 3, 100% kita dapat selesaikan. Tapi dengan syarat kerjasama dan juga perkembangan anak-anak tu perlu dibuat daripada kerjasama sekolah dengan ibu bapa. InsyaAllah kita boleh selesaikan. Tapi janganlah bagi kat cikgu kita je buat kan. Dia ada lagi 40 orang tu. Yang dalam kelas 40 orang tu tak selesai dengan anak kita lagi. Jadi macam mana dia nak selesaikan masalah tu kalau penjaga tak bagi kerjasama. Dan tuan-tuan pun kena ingat, itu adalah amanah Allah. Jadi kita sama-sama laksanakan tugas kita. Tuan-tuan dan puan. Okey, jadi program plan ni adalah program yang sangat baik. Program pemulihan ni bagus sebenarnya. Ialah untuk meningkatkan pencapaian anak kita. Sekurang-kurangnya mencapai tahap minima. Bila masuk darjah 4, dia dah lain. Dia tak sama macam tahun 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, teruskan Samsul. Minta maaf tuan-tuan dan puan, saya punya taklimat memang lama sikit. Nanti yang lain-lain semua sekejap je, tak ada masalah. Okey, pengurusan murid. Okey, sesi persekolahan. Sesi ada yang tanya sesi petang ke sesi pagi, saya pun kurang faham jugalah. Selalunya kalau kita nak pilih sekolah tu, kita dah tahu dah dia pagi ke petang. Bukannya saya saja buat sekolah ni 2 sesi. Kalau ikut saya senang 1 sesi je. Bila 2 sesi, guru besar datang 6 pagi, balik 6 petang. Kalau saya 1 sesi, 8 pagi saya datang, pukul 5 petang saya dah balik-balik. Tapi cuba bayangkan, kalau tuan-tuan dan puan rasa tuan-tuan dan puan susah, ada orang lagi susah daripada tuan-tuan dan puan. Jadi 2 sesi ini ditetapkan oleh pihak bahagian pengurusan sekolah harian. Diluluskan oleh bahagian pengurusan sekolah harian disebabkan permintaan yang sangat tinggi ke sekolah kita. Jadi maksudnya kalau tinggi tu yang pertama pasal sekolah tu bagus lah. Kalau tak bagus tak ada orang hantar anak dia ke situ. Yang kedua di sebelah McDonald. Yang itu yang saya rasa yang paling ramai pilih lah pasal sebelah McDonald. Kalau tak ada McDonald tu rasa tak ada orang nak pilih sekolah ni tu. Tapi tak apalah saya pun terima lah kan. Okey. Jadi kita 1, 2, 3 sesi petang. Jadi sesi petang itu hari Senin saya dah letak situ masa dia pukul 1 sampai pukul 6 petang. Hari Senin lah paling lewat sekali kita balik pukul 6 petang. Selasa hingga Khamis 1 petang sampai 5.30 petang. Jadi tuan-tuan dan puan dah balik kerja tu, pergilah singgah kejap kat McDonald tu. Lepas tu tunggulah kat luar kejap, pukul 5.30 anak tuan-tuan dan puan dah balik. Okey, yang ketiga hari Jumaat itu mula 2.30 sampai pukul 5.30 petang. Jadi hari Jumaat ni 2 jam dia datang sekolah, dah boleh balik. Okey Okey, yang ini adalah waktu persekolahan, tapi waktu persekolahan ni tertakluk kepada perubahan. Dan perubahan tu mengikut keperluan semasa. Jadi kalau ada keperluan besok ada perubahan, jangan takut, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga perubahan tu bukan hanya pada anak tuan-tuan dan puan-puan juga, tetapi pada seluruh warga sekolah kebangsaan Sri Kelana. Dan pukul 1 tu maksudnya bukan pukul 1 datang sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Datanglah awal 12.30. Pukul 1 tu dah mula sekolah dah mula duduk dah belajar. Dah mula belajar. Jadi tuan-tuan dan puan perlu hantar awal iaitu pukul 12.30 untuk kita membuat saringan. Dan juga saya telah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan
tentang SOP perjalanan kita di sekolah. Tengok balik dekat dalam kumpulan masing-masing, ada link saya bagi, link YouTube. Jadi tuan-tuan dan puan klik link tu, ada video lebih kurang 17 minit bagaimana kita melaksanakan SOP di sekolah. Macam mana beli makanan dekat kantin, macam mana pergi tandas, macam mana beratur, macam mana buat saringan, kita dah panjangkan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan tengok, kalau tak ada nanti kan lepas ni pun saya akan masukkan sekali lagi dalam kumpulan grup WhatsApp tu. Tuan-puan klik. Jangan tanya nanti nak masuk kat mana, ikut mana, pintu mana, tak ada. Semua dah ada kat dalam tu. Okey, jadi saya bagi roughly, anak-anak tuan-tuan dan perempuan hari pertama masuk ke pintu kecil, ada kat ujung sana. Pintu A, pintu B, pintu C. Pintu C tu kecil je kat situ. Jadi bila masuk kat situ, dia terus beratur dekat kantin. Dia akan beratur di kantin. Jadi bila di kantin tu, dia susun budak semua. Lepas tu, kita akan saring sorang-sorang sebelum masuk ke dalam kelas. Jangan risau. Ni sekolah ni ada buat saringan tak? Semua ada buat saringan. YDP nak masuk sekolah pun kita tembak kepala dia. Yang lain-lain lagilah. Kita siapa yang bergejala je kita terus masukkan dalam bilik isolasi. Lepas tu kita akan telefon penjaga untuk ambil. Suhu yang kita tak benarkan masuk ialah 37.6. 37.6. Lepas tu terus kita telefon penjaga untuk ambil anak. Dan tuan-tuan dan perempuan minta kerjasama kalau anak tu beringus. Lepas tu dia suhu dia tinggi, jangan hantar ke sekolah. Jangan hantar ke sekolah. Sebaliknya, tuan-tuan dan perempuan simpan anak tuan-tuan kat rumah dan maklumkan kepada cikgu serta tanya apakah kerja sekolah yang perlu kita siapkan pada hari berkenaan. Okey. Jadi ini waktu persekolahan. Teruskan Samsul. Okey, sesi persekolahan kelas agama petang, Isnin, Selasa dan Rabu. Nanti akan disentuh oleh penyelaras. Okey, teruskan Samsul. Okey, pakaian. Ada yang tanya pakaian saya, pakaian apa? Okey, pakaian kita ada dua jenis pakaian. Satu, pakaian seragam yang biasa kita pakai. Okey, lencana tampal macam mana? Semua tanya. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan dan perempuan, kita sekolah kita dah ambil pendekatan yang sangat simple. Tanda nama sekali dengan lencana. Tak ada lagi atas ke bawah ke tepi ke tengah ke. Tuan-tuan dan perempuan tampal lah dekat atas poket. Atas poket. Tak kisahlah tampal bawah poket pun boleh, atas poket pun boleh, dekat poket pun boleh, tak ada masalah. Jangan tampal dekat dahi sudah. Lepas tu kalau ada yang pakai tudung, tampal dekat tudung. Kita akan buat tempahan dan borang tempahan pun kita dah bagi. Tuan-tuan dan perempuan minta kerjasama kalau dapat awal lagi bagus. Sebab apa? Bila kita awal kita dapat selesaikan tempahan, kita boleh hantar kepada pihak kontraktor ataupun pihak kedai buku untuk buat tempahan dengan kadar segera. Jadi 3 bulannya dah dapat. Jangan risau, tak ada lencana pun tak apa, kita bagi masuk. Jangan risau jangan risau tuan-tuan dan perempuan. Berkenaan dengan perkara tu kecil je, tak ada masalah. Untuk perempuan bertudung, tudung putih, baju putih, seluar, kain, kain dia warna blue black. Macam biasa, sama. Lepas tu murid tahun 1 pun sama, yang lelaki tu, okey ada tali leher, pakai untuk hari Isnin saja tali leher. Okey, lepas tu yang kedua ialah pakaian jasmani. Pakaian jasmani ni waktu PJ saja. Waktu PJ, pakai baju-baju jasmani ni yang warna kuning belang hitam dekat tepi. Warna kuning belang hitam. Ada yang tanya, cikgu anak saya rumah sukan warna apa? Tuan-tuan dan perempuan belum lagi masuk sekolah. Kita tak apik lagi nama. Macam mana nak bagikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan ikut rumah sukan? Memang saya tahu tuan-tuan dan perempuan excited. Excited lebih daripada anak. Anak pun ayo sekolah ke tidak? Anak tanya, ya ke mak sekolah ni? Kan COVID dah 3,000 kan. Tapi kita lah yang lebih-lebih. Tak apa, tak ada masalah. Baguslah tu. Maksudnya kita ni peka tentang perkembangan anak kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan untuk makluman semua, untuk rumah sukan insya-Allah lepas bulan 3 baru kita bagi tahu. Lepas bulan 3. Sebab kita nak tengok bilangan murid tu. Lepas tu bila kita nak bagikan, kita kena bagi sama rata. Dan hanya yang buat ni adalah guru penolong kanan petang. Guru penolong kanan co-curriculum. Dia yang akan buat. Jadi jangan risau.
Jangan risau. Kita akan go by the flow. Jadi sekarang ni siapkan baju sekolah, beli baju PJ, kelengkapan sekolah, beli yang itu aja dulu. Dah siap besok, buku teks kita akan bagi pada 26 hari bulan, jadual pun kita dah edarkan. Kita ikut berperingkat-peringkat tuan-tuan dan puan. Okey, kasut sekolah. Kasut sekolah dulu sampai tahun 2021 perkeliling pertama keluar akan jadi kasut hitam. Tapi perkeliling pertama telah dibatalkan dengan keluarnya surat perkeliling kedua. Perkeliling kedua menyatakan bahawa kasut hitam dibenarkan dan kasut putih juga dibenarkan. Kasut hitam putih tak boleh. Hitam saja ataupun putih saja. Kalau kasut hitam, stokin hitam. Kalau kasut putih, stokin putih. Okey, faham tuan-tuan dan puan? Bertali ke, zigzag ke, itu terpulang pada tuan-tuan dan puan. Jenama Jazz ke, jenama Bata ke, jenama Converse ke, itu ikut keperluan kita. Jadi yang penting warna. Hitam semua, putih semua. Okey, saya harap clear. Okey, terus Samsul. Okey, sarana nanti akan disentuh lebih pada pengurusi PIBG kita, YDP. Okey, terus Samsul. Dan ini adalah antara program-program sarana yang dilaksanakan. Terus Samsul. Okey, ini program sarana ni maksudnya kerjasama. Kumpul dana, collect duit, tu dia. Semua penjaga yang buat. Dia cat kelas, dia bagi TV. Itu tengok kepada inisiatif kita lah. Kalau kita rasa anak kita nak bagi dia mengajar menggunakan teknologi terkini, kita kumpul duit sama-sama, beli. Untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Kelas nak cantik, jangan salahkan cikgu tak cantik. Kita sendiri yang keluarkan belanja, kita sendiri yang buat. Ni dia, dah pernah buat, dah pernah ada. Jangan besok tengok, apa sebab meja anak aku goyang-goyang, keluar sikit belanja. Sebab apa yang dapat manfaat itu anak kita sendiri. Kita nak ada TV dalam kelas, kita nak ada LCD, kita nak ada smart board. Semuanya ada atas usaha dan inisiatif tuan-tuan dan perempuan sendiri. Memang kita ada peruntukan tapi tak cukup untuk menampung apa yang kita nak. Maksudnya kita nak TV, tak apik dah cikgu. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada 30 kelas, nak bagi 30 TV semua tak boleh. Yang boleh ialah tuan-tuan dan perempuan kumpul dana, cari sumbangan, usahakan supaya anak tuan-tuan dan perempuan yang selesa dalam tu, yang mendapat manfaatnya, yang belajar dengan menggunakan teknologi terkini. Tuan-tuan dan perempuan juga yang perlu melaksanakan perkara ini. Okey, teruskan. Tapi kalau ada cara-cara ataupun kaedah kita boleh kongsi, datang sekolah, bincang dengan YDP PIBG, bincang dengan guru besar. Kita akan cuba. Sebab apa, untuk kelas PPKI kita, untuk maklumat semua, kita dah ada satu smartboard yang berharga RM6,000. Mana dapat duit? Murid-murid PPKI punya penjaga yang buat. Kita tak ada, kita cuma bantu je. Sebab kita dah pernah buat benda ni, program ni. Jadi untuk murid-murid PPKI, mereka dah ada smartboard. Jadi yang usahakan tu ialah penjaga mereka sendiri. Okey, teruskan. Okey, ini program sumbangan transisi. Okey, untuk sumbangan transisi kita tahun ni ialah sebanyak RM43. Apa itu RM43? Iaitu tanda nama sementara, lepas tu modul yang akan kita gunakan, hadiah-hadiah pertandingan, lepas tu keceriaan kelas, lepas tu program transisi dan juga tanda nama lencana. Jadi yang itu kalau dah bayar RM43, jangan risau tentang tanda nama. Kita terus saja buat tempahan. Okey, tuan-tuan dan puan, cara nak bayar tak payah datang sekolah. Tak payah datang sekolah, masukkan ke dalam akaun PIBG. Cuma simpan bukti transaksi. Itu je cara. Sekarang dah mudah. RM43. Okey, lepas tu buku imunisasi. Ini penting. Saya percaya semua murid daripada umur 1 hari sampai umur dia 7 tahun, dia dah pergi buat injection. Betul Ada buku warna biru ataupun buku warna pink. Pink untuk perempuan, lelaki untuk warna biru. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cari balik buku tu, fotostat jadual dan rekod imunisasi ni. Ni contoh dia. Fotostat. Hari pertama masuk dalam beg anak. Sebab apa? Kita nak dapatkan rekod dan untuk masukkan ke dalam buku. Okey jadi ini penting. Dan juga kita akan edarkan borang setuju terima imunisasi ataupun vaksin. Ada setengah kita dapat tahu ada yang tak nak terima, ada tak nak ni semua. Tapi sekarang ni kita bagi surat kebenaran.
Kalau tuan-tuan dan perempuan sign, kita baru cocok anak tuan-tuan dan perempuan. Kalau tak sign, kita tak cocok. Okey, lepas tu yang kedua, borang pemeriksaan gigi. Kita akan bagi juga. Nanti kita akan bagi. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada kemampuan untuk hantar ke klinik swasta, itu terpulang. Tapi di sekolah pun kita sediakan. Tapi dengan syarat tuan-tuan dan perempuan sign borang setuju terima pemeriksaan gigi. Ada dua, satu vaksin, satu pemeriksaan gigi. Okey. Dan juga lagi satu ni, jadual rekod imunisasi ni tolong dapatkan, cari balik. Suruhlah cari, rumah tu cari. Kau picit sekejap budak ni punya ni. Mana topik tu kalau tak tu. Simpan. Okey, teruskan. Okey, yang ini ialah program-program dan juga kejayaan di Sekolah Kebangsaan Sikana. Teruskan Samsul. Jalan je. Ni bola sepak. Kita sampai peringkat kebangsaan tuan-tuan dan perempuan. Dan 3 orang murid kita dapat pergi JDT. 3 orang. Okey, teruskan. Seorang pergi Muqtadari. Okey, yang ni pertandingan-pertandingan yang kita masuk. Okey, gimnastik jenama kita sampai peringkat antarabangsa setakat wakil MSSM ni memang tiap tahun ada. Jadi mana yang rasa anak ada minat, nanti kita akan ada bakat dan minat, kita akan salurkan kepada tempat dia. Ni semua program-program Sekolah Kebangsaan Sikana. Okey, teruskan. Ni. Okey, teruskan. Memanah pun ada. Memanah ada 2, satu recurve, satu lagi tradisional. Tapi benda ni memang mahal sikit lah. Okey, teruskan. Ni yang kita katakan akademik dan co-akademik. Okey, jadi selepas ni tuan-tuan dan perempuan, untuk maklumat lanjut tuan-tuan dan perempuan, saya sarankan kepada tuan-tuan dan perempuan pergi cari laman web ataupun laman Facebook Sekolah Kebangsaan Sikana. Saya pun dah panjangkan link dia, dan tuan-tuan dan perempuan saya mohon supaya tuan-tuan dan perempuan share like dan juga follow. So maklumat-maklumat terkini kebanyakannya kita akan melalui Facebook. Melalui Facebook. Jadi tuan-tuan dan perempuan perlulah sekarang ni itulah dia kita punya landasan untuk kita sampaikan maklumat dengan cepat. Teruskan. Okey, ni kita punya cikgu. Okey, teruskan. Okey, jadi saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan perempuan ke Sekolah Kebangsaan Sikana. Kita harapkan kerjasama tuan-tuan dan perempuan di sepanjang tahun 2021 dan sehingga anak tuan-tuan dan perempuan tahun 6. Dan kita doakan yang terbaik untuk anak tuan-tuan dan perempuan supaya dalam keadaan sejahtera dan baik dan jadi insan yang baik lagi cerdik. Teruskan. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sepanjang taklimat saya pada hari ini. Saya kena cepat sikit pasal lepas ni saya kena bagi taklimat lagi. Taklimat iaitu pengurusan diinfeksi untuk murid-murid Sekolah Kebangsaan Sikana. Jadi tuan-tuan dan puan jangan risau. Kalau sekolah walaupun kes tinggi, tapi kalau kita ikut SOP, insyaAllah kita terhindar daripada sebarang penyakit. Dan juga saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan jika sebarang percakapan dan juga taklimat saya mungkin tertinggi suara, menyentuh perasaan tuan-tuan dan puan. Saya mohon ampun dan maaf. Lepas ni kita ada lagi sesi taklimat bersama dengan YDP PPD. Sebelum saya dan YDP akan beransur ke PPD untuk taklimat sebentar lagi dengan pihak PPD. Dan saya doakan majlis ini berjalan dengan baik, dan juga jika ada sebarang masalah, silalah berhubung dengan admin grup masing-masing. Jangan tanya dekat dalam grup apa semua, sebab apa kita nampak kurang cantik lah bila ada pertanyaan-pertanyaan di dalam grup. Dan bila dalam grup ni dia berpanjang-panjang, kita takut nanti admin tak dapat nak baca benda tu. Jadi mungkin terlepas pandang. Jadi apa salahnya tuan-tuan dan puan terus je kepada admin untuk kita tanya perkara-perkara yang menjadi kekeliruan supaya kita dapat selesaikan perkara ni. Dan juga jika ada sebarang masalah, tuan-tuan dan puan jangan risau, slide-slide tersebut akan saya panjangkan dalam grup nanti. Nanti tuan-tuan dan puan boleh rujuk balik grup tersebut untuk tuan-tuan dan puan revise balik. Dan juga sesi taklimat juga dirakam. Sesi taklimat juga dirakam dan nanti tuan-tuan dan puan boleh lihat balik jika ada masa selepas ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan dan selamat bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sikana, dan patuhilah SOP yang telah ditetapkan, dan juga kami mengharapkan sangat
kerjasama daripada tuan-tuan dan puan bagi memastikan kelancaran proses persekolahan untuk tahun 2021 yang penuh dengan cabaran ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan dan juga kita sekeluarga dalam keadaan sejahtera dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan dan taklimat daripada Cikgu Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, majlis mempersilakan yang berbahagia Encik Azmi bin Abdul Aziz yang merupakan yang dipertua PIBG kita untuk satu taklimat sarana bersama tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan Encik Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Hamiza yang bertindak sebagai pemudah acara pengacara majlis pada pagi ini. Yang berusaha Encik Amir Fikri bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Kelana, barisan pentadbir, guru-guru, AJK, PIBG dan seterusnya, ibu bapa yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bertemu secara maya untuk program pendaftaran murid-murid darjah 1. Okey, pertamanya bagi pihak PIBG, saya mengucapkan selamat datang kepada ibu bapa khususnya yang baru pertama kali mendaftarkan anak ke sekolah. Dan ada juga ibu bapa yang ada anak-anak dia telah bersekolah sama ada di sekolah Sri Kelana ataupun di sekolah-sekolah lain. Dan saya tetap ucapkan selamat datang juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, setiap tahun pihak sekolah dan PIBG akan mengadakan program-program seperti ini sebagai pengenalan dan juga peringatan kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak memasuki darjah 1 bagi tiap-tiap tahun baru. Okey, jadi saya ingin ringkaskan saja sebab selepas ini saya perlu menghadiri mesyuarat di PPD bersama dengan Tuan Guru Besar. Saya ada lebih kurang 30 perkara yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, iaitu yang pertama tentang fungsi dan peranan PIBG. Okey, seperti mana yang telah Guru Besar terangkan tadi, fungsi dan peranan PIBG ini mudah saja, iaitu kita cuba membantu sebaik yang mungkin pihak sekolah, guru-guru dan murid-murid yang berada di sekolah inilah. Jadi cara yang kita nak bantu pihak sekolah ni ada banyak cara. Tapi cara yang paling utama adalah melalui kutipan wang ataupun sumbangan PIBG. So dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan ini, maka kita dapat membantu pihak sekolah sama ada untuk membeli barangan ataupun membantu program-program yang akan dijalankan oleh pihak sekolah. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan PIBG walaupun namanya sumbangan tapi dah ada jumlah mandatory maksudnya jumlah yang paling ni lah, yang paling rendah yang ditetapkan oleh mesyuarat agung bukan saya, bukan guru besar, bukan guru, tapi melalui mesyuarat agung, dan kita antara yang terendah di daerah Seremban, iaitu untuk satu keluarga sebanyak RM70. Okey, saya faham dalam keadaan pandemik ini ramai ibu bapa termasuk saya sendiri pun kadang-kadang mengalami masalah kewangan. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak memaksa ibu bapa untuk membayar sepenuhnya ataupun membayar sebahagiannya, tetapi inilah jumlah sumbangan yang ditetapkan melalui mesyuarat agung. Sama ada tuan-tuan nak bayar penuh ataupun nak bayar sikit-sikit bulan-bulan, itu sangat kami lalukan asalkan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai rasa tanggungjawab untuk sama-sama membantu pihak sekolah demi kecemerlangan anak-anak kita juga. Okey, yang kedua, selain daripada sumbangan PIBG, tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu khususnya guru-guru kelas seperti dalam program menghias kelas dan kalau ada program-program seperti hari sukan, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga membantu. Okey, seperti mana yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan maklum, anak-anak kita yang darjah 1 ni dia kira baru lagi lah. Dan kalau kita hantar kat sekolah minggu depan pensel semua dah hilang. Okey, jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang mampu tu tak payah susah-susah jauh-jauh pergi kedai RM2 pun beli lebih. Kalau satu kotak RM2 10 sen dapat dalam kata 10 batang, kita belikan 2 untuk anak-anak kita. Satu tu kita mungkin milih bagi kat dia, so bagi kat guru-guru kelas. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kadang-kadang dalam kelas tu pensel pun tak ada, siapa yang bantu? Guru-guru juga. Jadi kalau kita terasa bertanggungjawab untuk membantu, itulah salah satu caranya. Kita kalau pergi kedai RM2 contohnya,
kita belilah lebih pemadam ke dan kita kirim ke anak, okey ni bagi kat cikgu kelas. Itu salah satu cara kita. Mungkin kita tak mampu nak bagi banyak, tapi kalau kita mampu bagi dengan harga barang RM2 yang boleh membantu kelas, itu pun dah cukup baik dah tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah ada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT atas segala usaha baik kita ini. Walaupun dia kecil. Okey, jadi kalau ada masalah dengan kelas dan anak-anak, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan terus viralkan masalah ini dalam Facebook ataupun social media. Ada grup-grup WhatsApp yang telah diwujudkan oleh guru-guru kelas, dan insya-Allah saya pun akan menganggotai grup-grup WhatsApp semua darjah dari darjah 1 hingga darjah 6. Dan saya bukan kata memantau tapi saya cuba sebaik yang mungkin melihat apakah yang berlaku dalam setiap grup WhatsApp tersebut. Malah kadang-kadang pukul 3-4 pagi pun saya membantu menjawab jika ada persoalan-persoalan yang tidak dapat dijawab oleh guru-guru kelas tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan jangan risau, kalau ada yang sangat personal boleh terus WhatsApp kepada saya, dan ramai sebenarnya ibu bapa yang WhatsApp personal kepada saya cuba bantu untuk selesaikan masalah. Jadi kita buat satu kerjasama yang baik. Kita tak nak terus attack pihak sekolah, tak nak terus attack guru-guru, sebab guru-guru dan pihak sekolah cuba yang terbaik untuk membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka ni sangat profesional. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan duduk kat pagar tengok, cikgu darjah 1 ni muka garang-garang, tak senyum langsung. Sebenarnya bukanlah kita menilai mereka daripada muka mereka. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya dalam hati mereka tu baik, mereka sayang anak-anak kita. Sebab tu guru-guru yang mengajar darjah 1 ni, kalau saya tengok dari segi peribadi saya, guru yang sabar dan profesional. Kadang-kadang tuan-tuan tak tahu anak-anak kita dekat dalam kelas tu terqadak hajat. Jadi siapa yang nak selesaikan dia orang ni? Guru-guru ni jugalah. Kalau nak panggil berapa datang mungkin tak dapat lah, dan mungkin ada kekangan masa dan sebab disebabkan oleh kerja. Tapi yang menyelesaikan kalau kes-kes seperti terqadak hajat ni, guru-guru lah yang akan menyelesaikan dan membantukan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru khususnya darjah 1 yang membantu untuk mematangkan anak-anak kita di sekolah ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya kepada saya, YDP ni nampak macam mengantar cucu. Sebenarnya saya bukan hantar cucu. Saya pun macam tuan-tuan muda lagi, anak saya masih lagi bersekolah di sini. Jadi saya memahami apakah masalah yang dihadapi oleh tuan-tuan dan juga oleh guru-guru di sini. Jadi saya kadang-kadang kalau tuan-tuan dapat lihat, kadang-kadang pagi saya ada di pagar A, kadang-kadang petang pun saya ada di pagar A juga. Kalau ada apa-apa benda yang nak sampaikan kepada saya, nak cadangkan kepada saya, boleh jumpa saya terus. Tidak ada sebarang halangan, tidak ada sebarang protokol. Dan saya gembira kalau ada cadangan-cadangan baik yang dikemukakan kepada saya. Cuma kadang-kadang tuan-tuan tak nampak mungkin cadangan tu seolah macam tak ada tindakan. Tapi sebenarnya kita berbincang. Setiap cadangan yang dimajukan kepada saya, setiap persoalan, setiap aduan yang dimajukan kepada saya akan berbincang dengan pihak sekolah dan juga guru-guru untuk kita mencari penyelesaian yang terbaik. Okey, jadi beberapa perkara lagi. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini, pihak BG banyak membantu pihak sekolah. Pertama dari segi pembelian barangan kesihatan lah. Bukan seperti vitamin, bukan. Tapi dari segi sanitizer, face mask dan sebagainya demi keselamatan dan kesihatan anak-anak kita juga. Jadi ini yang paling utama dalam tempoh ini, dan sekiranya ada yang berkemampuan, bolehlah bantu guru-guru kelas, sumbanglah. Macam bulan ni dia ada beli 2 sanitizer, bagilah 1 kat anak, suruh bagi kat guru kelas. Sebab kalau kita tak buat macam ni, saya terus terang cakap kesian, sebab guru-guru kelas sendiri pun terpaksa keluarkan duit untuk beli sanitizer dan spare face mask demi murid-murid yang berada di dalam kelas mereka. Jadi inilah salah satu cara kita untuk bantu guru-guru supaya guru-guru boleh lebih memfokuskan kepada bagaimana untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Dan kalau dia kena fikir banyak benda, nak beli sanitizer lah, kan anak terqadak hajat lah dan macam-macam lagi. Jadi saya takut fokus guru-guru tu akan berkurang. Jadi kita sebagai bapa, kita mainkan peranan kita. Bantu guru-guru. Macam saya katakan tadi, kalau kita pergi kedai RM2, belilah lebih pensel ke, pemadam ke, pembaris ke, kita kirim ke anak. Kalau kita mampu beli sanitizer lebih, beli lebih, kirim ke anak-anak. Sebab memang benda ni digunakan sepanjang pandemik berlaku ini. Dan memang tak cukup kalau harapkan dari sumbangan-sumbangan pihak-pihak yang seperti kerajaan ataupun swasta yang lain, memang tak cukup sebab sekolah ni ramai muridnya. Dan macam tahun ni, seperti mana yang dibolehkan oleh guru besar, ada seramai 205 orang murid-murid yang mendaftar untuk darjah 1 dan jumlah ini cukup besar. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah memainkan peranan, wujudkanlah rasa tanggungjawab dalam diri untuk membantu guru-guru dan anak-anak juga. Okey, dan yang terakhir saya cuma ingin mengingatkan bahawa
kalau masa hantar anak-anak tu yang naik kereta ke naik motor tu, janganlah tunggu lama depan pintu, bagi peluang orang lain juga untuk turunkan anak-anak. Kalau nak cium anak-anak tu, cium siap-siap kat rumah. Jangan bila dah sampai depan tu baru nak cium dahi, cium pipi, cium hidung, cium telinga, nak peluk semua. Baba rindu anak lah, mama rindu adik lah. Bukan masanya kat situ. Sebab kita perlukan ruang juga untuk orang lain menurunkan anak. Saya beritahu ni sebab benda ni tak tahu berlaku. Ada orang akan komplain kenapa orang depan ni ambil masa sampai 10 minit nak cium anak, nak itu, nak ini, nak sikat rambut lah kan. Jadi kalau boleh buat siap-siap kat rumah. Dan kalau rasa benda tu ambil masa, parkinglah di tempat yang jauh sikit supaya orang lain ada peluang untuk menggunakan ruang tersebut. Okey, dan itulah saya katakan tadi, kalau ada apa-apa aduan, ada cadangan, boleh kemukakan terus kepada saya ataupun kepada pihak sekolah, dan insya-Allah melalui guru-guru WhatsApp juga kita boleh sama-sama berbincang dengan baiklah. Dan yang terakhir saya ingatkan, bila guru-guru dah wujudkan grup WhatsApp ni, janganlah pukul 3-4 pagi tanya soalan lah kan. Terkejut kadang-kadang saya balik kerja pukul 3 pagi, tengok pukul 3-4 pagi ada pula parent tanya soalan, cikgu besok pagi nak buat apa, buku apa nak bawa. Anak saya tak tahu apa kojo kan. Janganlah macam tu. Sebab cikgu ni dia bukan kedai 7-Eleven 24 jam nak tengok kat grup WhatsApp tu. Jadi peluang kepada guru-guru untuk juga refreshkan diri mereka supaya bila datang sekolah besoknya dia segar dan dia boleh bantu untuk mendidik anak-anak kita. Jadi saya tidak ingin mengambil masa yang lebih panjang lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan ibu bapa. Tak silap saya daripada tadi ada lebih kurang 90 ke 101 orang yang menyertai Google Meet ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang dapat, yang tak dapat boleh melihat kepada recording ataupun tanya kepada kawan-kawan yang dapat join grup pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk bantu guru-guru dan juga pihak sekolah demi kecemerlangan anak kita. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azmi bin Abdul Aziz yang merupakan YDP PIBG pada tahun 2020 dan mungkin 2021 akan memegang lagi insyaAllah. Okey, seterusnya para ibu bapa dan penjaga tahun 1 diharap tidak jemu mengikuti taklimat dan juga info-info yang akan disampaikan. Maka seterusnya agenda kita adalah taklimat daripada Puan Julia binti Hafido, penolong kanan kurikulum mengenai program transisi, program plan atau dulu dikenali sebagai Linus dan pentaksiran berasaskan sekolah. Majlis mempersilakan Puan Julia binti Hafido, penolong kanan kurikulum. Puan Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Hamizah selaku pengurusi majlis hari ini ya. Okey, sebenarnya untuk saya akan memberitahu tentang program transisi. Program transisi ini hanya wujud untuk tahun 1 saja. Jadi kita sama-sama akan tengok slide program transisi dan saya akan sentuh sedikit Linus dan plan. Sebenarnya guru besar dah sentuh tadi. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat datang kepada para ibu bapa, terutama sekali kepada ibu bapa yang mungkin baru menjadi warga Kelanarian. Selamat datang dan selama 6 tahun di sini ni menjadilah warga yang terbaik seperti yang diberitahu oleh YDP tadi ya. Okay, kita akan terus kepada program transisi kita. Okey, sebenarnya program transisi ini kita namakan program transisi dan guru penyayang, tetapi kita lebih kenali dengan program transisi lah. Bermakna untuk anak-anak kita tahun 1 diwujudkan satu program untuk mereka sebelum mereka melangkah ke alam perdana yang sebenar. Okey, ini dia adalah penerangan kepada program transisi di mana dia dirangka untuk kita menghadapi perubahan untuk anak-anak kita menghadapi perubahan diri dalam program transisi daripada pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun sebelum ni mereka di prasekolah tadika ke pendidikan secara formal itu tahun 1 selama 3 minggu. Sebelum ni selama 3 minggu tetapi untuk tahun 2021 ni kami telah mendapat taklimat bahawa akan diteruskan selama 43 hari. Dan 43 hari itu bermakna ia akan berterusan sehingga cuti penggal Mac ya.
bermakna 43 hari, ada lebih kurang 10 minggu. Ini adalah program transisi untuk tahun 1. Okey, kenapa kita perlukan program-program transisi? Kalau kita tengok ya, anak-anak kita ni mungkin kita rasa anak kita ni sebenarnya dia cukup mengenali kelas sebab mereka dah ke tadika, mereka dah ke prasekolah, ada yang setahun dan ada yang 2 tahun. Tapi sebenarnya ada benda yang kita terlupa bahawa pendidikan formal ni tidak sama dengan pendidikan prasekolah, demikian juga dengan tadika ya. Jadi tujuan untuk program transisi ini adalah di mana murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru, kawan-kawan baru dalam masa yang singkat. Seperti yang guru besar terangkan tadi, dalam satu kelas kita ada 30 hingga 38 murid. Sedangkan sebelumnya mereka di dalam prasekolah ada 25 orang. Mungkin di tadika mungkin ada dalam mungkin ada dalam 20 orang. Mereka boleh bergerak bebas, mereka lebih selesa berbanding dengan bila di kelas ni Media 1 mereka dah mula mengikut pendidikan yang terlalu formal. Kena duduk, masa rehat hadar rehat. Lepas tu maksudnya pergerakan mereka dah mula terkawal. Okay? Di samping itu dalam masa program transisi ni, dalam masa 3 minggu atau sekarang tahun 2021 ni kita ambil 43 hari, 10 minggu. Bermakna kita nak meningkatkan minat, semangat murid datang ke sekolah ya, tanpa banyak masalah ya. Kita nampak tahu setiap tahun ya, sepanjang 30 tahun saya mengajar, saya tengok murid-murid tahun 1 yang menangis, yang mengambil masa sebulan untuk nak orang kata mesra dengan cikgu, dengan kawan-kawan tu ada berlaku. Dan kadang-kadang benda ni ibu bapa tak sangka sebab anak-anak masa sekolah rendah, masa sekolah tadika semua okey ya. Jadi ini yang berlaku dan ini tujuannya. Di samping tu guru-guru pun dapat menyelaraskan keperluan. Maksudnya anak-anak tahun 1 ni adalah yang akan berada di sekolah sepanjang 6 tahun. Dan guru-guru tahun 1 ni adalah guru-guru yang amat penting. Walaupun orang selalu pandang guru tahun 6 yang IUPSR ya. Sebenarnya mereka penting sebab mereka lah yang menyelaras kognitif, emosi, jasmani murid-murid ni mula-mula sekali mengenal murid untuk sebelum diletakkan, sebelum orang kata ditransfer ke tahun 2, tahun hadapannya. Okey, cuma dalam norma baru program transisi kali ini mungkin agak berbeza ya. Kita pun pertama kali untuk menghadapi program transisi dalam norma baru ya, dengan murid yang kita sepatutnya penjarakan, kita tak boleh sentuh ya untuk SOP semua. Jadi kita tak tahu apa yang kita akan hadapi kemudian. Tetapi kita berharap ibu bapa dapat bekerjasama lah. Okey, di samping itu kita membantu murid-murid yang latar belakang pengalaman sosioekonomi yang berbeza. Memang dalam 38 orang tu orang kata sosioekonomi berbeza, cara pendidikan berbeza. Ialah seperti guru besar kata tadi, anak kita 3 orang pun kadang-kadang kita sendiri pening kepala untuk melihat macam mana rentak 3 orang. Bayangkan kalau 30 orang dalam kelas, ibu bapa berlainan, cara kehidupan lainan, cara dibesarkan di rumah pun berlainan dan sekarang terpaksa duduk dalam satu kelas menghadapi suasana yang baru yang sama ya. Okey, itu adalah antara tujuan-tujuan program transisi. Okey, ini adalah antara yang telah dirancang oleh penyelas transisi kita ialah Cikgu Yusma Zaini. Okay. Kita akan berkenalan, rasanya ada dalam grup ni, kita akan berkenalan pada awal tahun nanti. Pada awal pendaftaran. Okey, pendaftaran tahun 1, 8 Januari itu maksudnya hari inilah. Ya, ada yang bertanya, sebenarnya pendaftaran kita hari ini dah kira pendaftaran ibu bapa dah masuk dalam grup Google Meet kita ni. Okey. Jadi persekolahan bermula pada 20 hari bulan Januari. Dan inilah minggu-minggu persekolahan kita. Kita ada 10 minggu. Daripada 3 minggu yang biasa, kita dijadikan untuk untuk tahun 2021 menjadi 10 minggu persekolahan untuk transisi tahun 1. Bermakna dalam masa program transisi ini, kita jangan pula bertanya balik dengan kita jangan menumpukan bahawa cikgu ni dah 5 minggu anak aku masuk sekolah, awak tak mengajar lagi. Pasal tak ada buku, sebab mereka dalam program transisi ini tidak mengajar sepenuhnya yang orang kata seperti tahun 2 hingga ke tahun 6, umumnya buku teks tak. Ya, mereka lebih banyak simulasi secara bermain, mengenal persekitaran sekolah, sebab ya seperti YDP sebut tadi yang terlepas hajat. Okey, kita anggap
contoh lah ya, saya bagi satu contoh lah cikgu dalam program transisi. Cikgu-cikgu akan bukan memperkenalkan lokasi tandas saja, tetapi mungkin membahagi dua murid lelaki dan perempuan macam mana cara menggunakan tandas. Sebab kalau kat rumah, murid-murid akan boleh berlari masuk dalam tandas yang agak bersih, yang bukannya orang kata seperti kat sekolah basah, lepas tu tandas yang banyak, kadang-kadang terkopak pintu, kadang-kadang air batang paip tercabut, okey. Jadi kita kena orang kata terpaksa ya mengajar budak-budak ni macam mana nak menggunakan tandas, macam mana nak membuka seluar. Sebab pengalaman kita, cikgu saya nak pergi tandas, okey kita benarkan. Bila dia balik dia dah bawa seluar dia yang basah. Kenapa? Masa saya buka tadi, dia buka seluar, dia tolak sampai ke bawah lantai, dia angkat, dia pun lepas hajat, lepas tu dia balik bawa seluar yang dah basah. Itu benda-benda yang kita rasa benda yang kecil, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, kita terlepas pandang untuk mendidik anak-anak kita bahawa berada di luar tidak sama berada di sekolah. Masa mereka berada di prasekolah pun, nak ke tandas pun cikgu bantu. Tetapi bila tahun 1, takkan cikgu tinggalkan 30 orang murid untuk membawa yang seorang dan menguruskan dia. So benda-benda yang kita katakan apa itu program transisi, maksudnya mengenalkan tempat, mengenalkan percetakan sekolah, lepas tu cuba mengajak berjinak-jinak dengan buku teks, maksudnya lebih pada bermain, transisi antara mereka tahap masa mereka kat sekolah rendah, sekolah tadika, prasekolah ke pelajaran formal. Bermakna selepas cuti Mac, mereka sudah bersedia untuk duduk dalam kelas, tidak bergerak, sejam bahasa Melayu, sejam bahasa Inggeris, macam itulah. Okay. Masa tu mereka pun dah mula berkenalan dengan guru-guru dan kita harap benda tu akan menampakkan impak yang terbaik lah. Sebab kita tahu tahun ni, tahun-tahun seterusnya kita tidak ada peperiksaan dan kita tak nak tensionkan murid dengan peperiksaan. Sebab ada kadang-kadang murid yang tension sebenarnya bila nak peperiksaan, time tu lah sakit perut, time tu sebab dia rasa dia tak membaca dan bila dia menjawab dia malu. Nanti dia akan gagal. Jadi benda-benda bila tak ada, kita akan tengok kemahiran mereka sepanjang kelas atau dipanggil pentaksiran bilik belajar. Okey, kita teruskan. Okey, ini antara yang telah disarankan oleh KPM yang diberi pada diturunkan kepada pihak sekolah dan ini antara cadangan yang telah dicadangkan oleh penyelaras transisi kita, antara tajuk-tajuk yang mungkin kita akan buat. Okay, dalam tajuk-tajuk ni sebenarnya ada 10 minggu ni, benda ni banyak. Walaupun kita jaga kita ni kita rasa alah sekejap je, seminggu boleh. Bermakna dalam tajuk-tajuk ni bukannya semua guru yang masuk. Contohnya apabila guru bahasa Melayu masuk, mereka akan mengajar bahasa Melayu dalam tajuk kita jaga kita. Contohlah ya, atau senang macam ni, makanan pilihanku. Okay, contoh cikgu bahasa Melayu dia akan bercerita pasal makanan. Bila cikgu bahasa Inggeris masuk, mereka akan bercerita pasal makanan dalam bahasa Inggeris. Begitu juga bila bahasa Arab atau bahasa Cina. Dan apabila dalam pendidikan PJ, pendidikan jasmani, dia akan cerita tentang makanan sihat. Ya, apa makanan sihat, apa makanan sihat, macam itulah. Maksudnya kita akan lebih pada mata pelajaran minggu bertema. Setiap minggu tu ada tema-tema khas. Yang tema tu dan budak tu akan jadi dalam seminggu tu dia akan dimomokkan dengan makanan sihat, makanan tak baik, makanan itu, makanan ini dan sampai ke rumah mungkin dia boleh bawa, ibu makan ini tak elok sebenarnya berminyak. Kalau dia boleh buat macam tu bermakna memang dia dah orang kata dari segi tahap penguasaan dia dah boleh masuk ke 4 dan 5. Okey, itu antara contoh. Dan okey, tadi guru besar ada sentuh sikit tentang literasi. Okey, suatu masa dahulu kita ada LINUS, itu atau literasi dan numerasi screening ataupun orang kata program literasi. Kemudian pada bermula 2010 dan program ni memang sebenarnya amat berjaya. Sebab di peringkat kebangsaan pada bila murid LINUS 2010, kemudian pada 2014 tu mereka dah berada di tahun 4. Kita lihat keciciran murid yang sebelum ni 200,000 orang di seluruh Malaysia hanya menjadi 20,000 orang yang maksudnya masih tak dapat membaca, menulis. Maknanya program LINUS ni memang ada satu program yang amat berjaya. Tetapi walau bagaimanapun setelah guru-guru dah orang kata dah resap dengan LINUS dan boleh menjalankan kat sekolah, lepas tu tiba-tiba program ni dihentikan. Dihentikan pada 2019. Mungkin ada faktor-faktor lain tetapi diwujudkan pula benda-benda lain untuk ke sekolah menengah sebab seperti SIP
benda-benda lain ya. Dan pada 2020 timbul pula program plan yang telah rasanya panjang lebar tadi dah diceritakan oleh Guru Besar, iaitu program literasi dan numerasi. Dan program literasi dan numerasi ini sebenarnya masih menggunakan seperti Linus, iaitu literasi tentang bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik, atau satu masa dulu kita sebut 3M. Okay. Dalam apa tujuan plan ni adalah untuk mencapai penguasaan seminimum 3. Ya, 3 maksudnya dalam PPD dan kita mentaksir mereka setiap hari. Seperti Guru Besar kata-kata, kita tidak ada peperiksaan tapi kita mentaksir setiap hari murid. Setiap unit yang cikgu-cikgu akan ajar, cikgu akan targetkan, okey, murid boleh mencapai seminimum 3, tahap 3. Kita ada 6 tahap. Okay. Jadi bermakna masuk kepada tahap 2 atau tahun 4 tidak ada lagi murid yang tercicir di tahap 1 atau 2. Ya. Okey, bagaimana pelaksanaan plan ni? Okey. Kita akan mengenal pasti tahap penguasaan murid seawal tahun 1 ni lah, seperti yang nanti kita akan tunjukkan sekejap lagi dalam melaksanakan PDP yang sesuai dengan objektif agar tidak melakukan keciciran. Okey, kalau sebelum ni peperiksaan, murid kadang ada murid dia bijak, dia boleh bercakap, dia boleh menerang, tetapi apabila menulis, terutama budak-budak lelaki ni, lelaki dia agak malas sikit. Dia malas nak membaca, dia malas nak menanda dan kita rasa budak ni okey. Bila dia menerang semua apa yang kita terangkan, dia boleh menerang balik. Tetapi masalahnya bila dah peperiksaan, dia tak dapat buat sebab dia dari segi orang kata membaca dia malas. Bukan dia sebab tak pandai. Jadi kita hanya nampak satu sudut, peperiksaan. Tetapi di dalam PBD kita tak nampak, kita tak melihat murid dari segi sudut itu saja. Kalau mungkin dia memang jenis pemalu, dalam kumpulan pun tak bersuara, tetapi individu kita panggil dia boleh menerangkan apa yang kita buat, atau kita boleh nampak dia boleh membantu kawan dia menerangkan ni salah, ini buat macam ni. Bermakna kita dah tahu sebenarnya murid ni faham, maksudnya ada benda pentaksiran ni lebih pada holistik berbanding dengan peperiksaan satu, kita tengok satu saja. Tapi bila pentaksiran ni kita tafsir dia, kita boleh tengok dia kat kantin, bila kebetulan kita jumpa dia kat mana-mana, cara dia mengucap tak lupa dengan kita. Boleh saya tolong cikgu? Benda-benda begitu kita nampak bahawa apa yang kita ajar, apa yang ibu bapa ajar dapat direalisasikan dan dapat diaplikasikan. Itu lebih baik daripada dia dapat 6A tapi sebenarnya dia duduk dalam kelompok dia. Dia lebih suka duduk kelompok, tak keluar melihat orang. Ya. Kita nak maksudnya dalam istilah kemenjadian murid. Okey, saya teruskan. Okey, ini antara bagaimana plan itu dijalankan. Sebenarnya sama bagaimana Linus. Okey, salah satu daripada yang kita boleh buat ialah ujian diagnostik. Ujian diagnostik ni bukan peperiksaan, di mana guru-guru tahun 1 ni mereka di sinilah masa mereka mengukur daerah kelemahan murid. Ya, bukan mengukur bahawa dia pandai atau tidak, tak. Apa masalah murid di peringkat awal, ya. Secara tidak langsung ini akan memudahkan guru merancang program pemulihan setiap. Okey, sebenarnya kalau kita tengok anak-anak kita yang lahir pada 1 Januari tak sama yang walaupun sama tahun, tak sama dengan yang lahir pada 30 hari bulan 12, ya. Sebab dari situ. Dan ada anak-anak kita tengok dia umur 7 tahun, tetapi bila kita pergi cek umur akar dia baru 5 tahun. Bermakna dia belum bersedia untuk menjadi budak yang dewasa. Dia masih nak bermain, dia masih nak bergurau senda dan dia rasa untuk menerima ilmu itu sebagai satu benda yang harus diresikan, dia rasa itu berat sangat. Jadi semua benda tu yang selalunya cikgu tahun 1, guru pemulihan, guru pemulihan khas yang akan membantulah kita mengenal pasti. Seperti yang kata guru besar tadi, kita jangan malu bila ada anak-anak kita yang kita rasa tak sama dengan kakak dengan abang dia. Mungkin ada masalah kita tengok. Ya, sebab saya mengikuti benda-benda ni, ada ibu bapa yang agak marah. Ya, dia kata, dan kadang-kadang ada ibu bapa yang bergaduh. Ya, ini keturunan awak lah ni, bersalamnya lah pula. Bukan, dia bukan macam tu. Sebenarnya kita kena cari. Sebab pernah ada satu murid, kita rasa macam dia sebenarnya tak boleh baca, rupa-rupanya dia memang tak nampak. Dan dia tak cakap, dan dia tak tahu bagaimana nak bercakap bahawa dia tak nampak benda tu. Dan dia rasa macam mustahil, dia rasa, dia tak anggap itu adalah kekurangan. Tak nampak tu, yang dia nampak-nampak lah, yang dia tak nampak dia tak kisah. Sehinggalah kita bawa ke pemeriksaan doktor, rupanya memang dia tak nampak, patut dia tak boleh bawa terjawab semua. Jadi apa pun tak tahu. Okey, tak apalah. Okey, kita teruskan ke sini. Antara diagnostik lah yang kita boleh buat, selalunya kita buat macam ni. Okey, pengamatan. Ya, tengok pergerakan mata dia. Ada murid dia pandang kat papan hitam dan dia tulis tu tak sama. Ya.
Dan ada yang cara lisan, ya. Dia gagap, dia malu, tapi sebenarnya dia okey pandai. Ada yang pertuturan dia tak teratur, ada yang kata gerak mata dia macam tu lah, membantah apa semua. Okey, daripada tulisan pula ada yang jenis yang menulis terbalik, itu normal ya, menulis terbalik. Dan saya ingat dulu ada murid saya menulis terbalik dan kita kena baca melalui cermin. Guna cermin dan kita boleh baca ayat dia. Dan saya rasa dia dari dia satu sekolah rendah tak di itu, jadi bila sekolah menengah dia jadi macam tu lah. Dari satu tak diubat, masa sekolah rendah tak dibuat rawatan, jadi dia sampai ke sekolah menengah dia. Okey, ada yang menulis tak mengikut susutan. Sama juga kalau membaca. Dia boleh baca ABC tapi bila kita letak nombor satu-satu dia jadi blank. Ada yang tulis macam ini, semua adalah domestik yang cikgu-cikgu yang selalunya kita kena pasti dalam program transisi masa transisi 43 minggu ni. Okey, ini antara band yang kita buat dalam BBD. Kita punya yang kita nak dalam transisi ni dan untuk plan sebelum dia akan naik ke tahun 4, kita hanya nak dia melepasi kita nak dia melepasi band 3. Okey, ni tahu dan faham, dan dia tahu, faham dan boleh buat. Dia hanya melepasi itu sahaja. Bila dia melepasi ini untuk ke tahun 4, insya-Allah untuk band yang seterusnya dia mungkin akan dapat. Ya, ini band yang seterusnya. Ini sebenarnya pengenalan ni saya buat secara insya-Allah ala kadar. Maksudnya tahun 3 tu, band 3 tu adalah tahu, faham tapi dia boleh buat. Ada budak dia tahu tapi dia tak buat. Dia tak faham sebenarnya apa benda. Dia boleh baca tapi bila kita tanya balik dia tak tahu apa benda pun. Ada murid yang dia tahu dan boleh faham. Tapi ada murid yang tahu, faham dan boleh buat. Maksudnya dia boleh buat. Maksudnya okey, sebelum makan kena basuh tangan ya. Okey, dia tahu. Memang makan sebelum makan. Tapi yang satu faham, dia akan basuh tangan. Tapi ada yang dia akan basuh tangan, maksudnya dia tahu sebelum makan kenapa basuh tangan. Dia faham. Tapi dia tak buat. Tapi ada yang dia akan sebelum makan dia tahu kena basuh tangan dan dia faham dia kena pergi kat sinki untuk basuh tangan dan dia buat. Itu yang maksudnya kita dalam konteks yang lebih mudah lah kita faham. Jadi kita nak band 3 tu adalah band yang terendah untuk budak-budak capai sebelum mereka naik ke tahap 2. Okay. Okey, bagaimana jika murid-murid, okey ini tadi guru besar pun dah beritahu. Sekiranya dalam ini, sebenarnya dalam transisi pun kalau kita dah dapat mereka alamak ada murid yang agak lambat, mereka tak dapat, jadi maksudnya kita ada proses program pemulihan. Ya? Tapi program pemulihan ni selalunya tahun 1 kita tak mulakan dahulu, kita mulakan tahun 1 akhir-akhir nanti. Selalunya kita mulakan tahun 2, ya, di mana mungkin asas mengira, menulis, membaca itu agak kurang. Jadi kita akan buat ke situ, kita akan cuba bantu di pemulihan khas. Sebab seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada murid yang umur akal dia tak sama dengan umur dia. Murid 6 tahun, 7 tahun tapi dia umur akal dia baru 5 tahun, dia masih terlambat. Jadi kita akan perlahan-lahankan, maksudnya bila esok dia dapat catch up, bermakna kita akan hulur dia masuk balik sekolah alurian perdana. Itu biasa. Kecuali murid-murid berkeperluan khas yang maksudnya yang perlu perlu dirujuk ke doktor. Tapi untuk rujukan doktor ni saya harap ada ibu bapa yang telus dan sanggup. Kita membantu sehingga dia layak atau tidak. Tapi kita nak tahu dia kenapa, ya. Saya pernah ada satu cerita pegawai dulu, anak dia tak nampak tapi bukan sebab terabun, tapi rupanya kornea mata dia tu macam mana, saya tak tahu, macam kecil, bulat ke bunju macam tu. Dia kata jadi benda tu dia perlu cermin mata khas untuk melihat benda-benda tu normal. Jadi itulah maksudnya yang kadang-kadang kita sendiri tak tahu, cikgu pun tak tahu. Jadi bermakna kita ada pakar-pakar yang mungkin boleh membantu dan kita akan salurkan di mana anak kita. Maksudnya masa kecil inilah anak kita bantu anak kita untuk menghadapi alam seterusnya. Okay? Jangan sampai tercicir. Okay? Rasanya itu saja. Kalau ada apa-apa pun depan ni mungkin kita boleh tanya. Okey, saya rasa untuk transisi dengan plan itu sahajalah daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Julia Betty Hafido yang merupakan guru penolong kanan kita yang baru saja berpindah pada tahun lepas. Seterusnya, para ibu bapa dan penjaga tahun 1 2021
Kita dengarkan pula taklimat daripada kelas agama petang, program JKAF, kelas tasmik dan kem bestari solat. Untuk itu saya mempersilakan Ustaz Suzairi selaku penyelaras kelas agama petang untuk membentangkan perkara-perkara tersebut. Silakan Ustaz Suzairi. Ustaz Suzairi ada? Assalamualaikum Ustaz Suzairi. Ustaz? Hello. Ustaz ada pun. Alhamdulillah. Betul tak? Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis Cikgu Hamiza. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir karim. Yang berusaha Puan Julia, guru pengarah pentadbiran. Seterusnya barisan guru penolong kanan, guru-guru SKC Kelana dan yang diraihkan ibu bapa pelajar tahun 1 2021. Jadi utamanya Ustaz tolong kuatkan sikit volume, ramai yang tak dengar ni. Okey, boleh dengar? Okey, boleh. Jelas. Okey, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak transisi tahun 1 kerana bagi peluang kepada saya selaku penyaras kelas agama petang SK Kelana untuk memberi sedikit taklimat tentang kelas agama petang dan juga panitia pendidikan agama Islam. Jadi untuk itu saya akan mulakan tentang kelas agama petang. Okey, Ustaz, masih ada yang tak dengar Ustaz? Naikkan volume boleh atau dekatkan sikit dengan mic? Boleh dengar? Okey. Okey, untuk makluman semua, ini merupakan tahun kedua lah kelas agama petang. Kita ada dua sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Tapi masih lagi nama kelas agama petang walaupun ada pagi dan petang. Jadi untuk sesi pagi ini melibatkan pelajar tahap 1 itu tahun 1, 2 dan 3. Manakala sesi petang tahun 4, 5 dan 6. Jadi tahun 2021 ada tahun 6. Sebabkan pada tahun lepas UPKK tidak dapat dijalankan dan dibawa kepada tahun 2021. Biasanya hingga tahun 1 hingga tahun 5 sahaja. Jadi seterusnya, next. Okey, ini untuk tahap 1 untuk tahun 1, 2, 3 kita akan jalankan pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Masa pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi maksudnya, belum. Okey, terima kasih. Jadi walaupun PDPC bermula 9 pagi, kita mahu pelajar datang awal sikit kerana kita akan laksanakan persemakan suhu pada para pelajar terlebih dahulu sebelum pelajar masuk ke kelas. Kena pelajar datang awal, mohon pelajar berada di sanggar Kelana. Tunggu dan mungkin 8.30, 8.45 kita akan adakan cek suhu dan suruhnya masuk ke kelas. Dan sehingga habisnya kelas petang pukul 12 tengah hari. Kita mulakan agak lewat itu pukul 9 kerana kita tak nak pelajar menunggu lama sangat untuk sesi petang. Kalau kita mula pukul 8, petang habis pukul 11, mana 2 jam pelajar bertunggu. Jadi kalau pukul 12, pukul 1 mereka dah nak masuk ke kelas aliran perdana. Jadi sebab tu kita mulakan lewat 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okay, next. Seterusnya untuk tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 sama juga Isnin, Selasa dan Rabu masa 2.30 hingga 2 petang hingga 5 petang. Okay, seterusnya Sam. Okay, tentang yuran kafa. Jadi yuran kafa RM55 setahun bersamaan dengan RM5 sebulan. Jadi ibu bapa boleh bayar sama dalam sum. Kalau tahun 1 60 lah, tambah yuran pendaftaran RM5. Langsam semasa hari pertama kelas kafa dijalankan ataupun bayar secara ansuran RM5 sebulan. Tu dibolehkan. Cumanya untuk tahun 5 dan 6 tu sebab kita ada UPKK ada tambahan dia sebanyak RM70
untuk bengkel, ceramah, motivasi, nota dengan photostat soalan lebih. Okay, next. Okay, untuk setiap arahan tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita hadkan kepada 100 orang pelajar sahaja. Bukannya kita tak nak ambil ramai, tapi memandangkan kita kekurangan tempat kelas. Sebab kapal berjalan serentak dengan aliran perdana tahap 2, 4, 5, 6. Jadi kita kurang kelas. Dan juga sekarang ni masih lagi PKPB, pelajar lagi masih melamakan penjarakan di dalam kelas. Jadi kita tak boleh ambil terlalu ramai pelajar. Yang mana setiap aliran ada 3 kelas. Mana tahun 1 ada 3 kelas, tahun 2 ada 3 kelas dan seterusnya tahun 6 3 kelas. Dan pendaftaran untuk pelajar tahun 1 akan dibuat pada hari pertama KAFA bermula. Hari ini kita belum dapat maklumat lagi daripada Jabatan Agama Islam bila kelas KAFA untuk tahun 2021 akan bermula. Okay. Untuk makluman penjaga pada tahun 2021 KAFA sempena PKPB dijalankan untuk bagi tahap 1 saja dijalankan secara penggiliran. Contohnya hari Isnin tahun 1 kelas berjalan secara online. Tahun 2 hari Selasa dan hari Rabu tahun 3. Cumanya untuk tahun 2021 kita ada sebarang maklumat lagi pada Jabatan Agama dibenarkan penggiliran ataupun tidak dibenarkan. Jadi untuk sekarang ini kita masih teruskan itu 3 hari Isnin, Selasa dan Rabu semua pelajar kena datang ke sekolah. Mana PDP berjalan di sekolah. Okay, tentang pakaian murid, kita benarkan ni pakaian murid ada uniform sekolah, tetapi sekiranya pelajar tahun 1 ada contoh ada PJ pada hari tersebut dibenarkan pakai baju sukan. Tak perlu nak tukar uniform sekolah baju kurung ke petang sukan, tak perlu. Kita benarkan pelajar memakai baju sukan atau baju yang PJ ke sebagainya. Okey. Dan juga mohon pada ibu bapa agar kita membawa pulang pelajar pada waktu selepas PDPC KAFA. Pelajar habis pukul 12, ibu bapa nak bawa pelajar pulang, atau menggunakan boleh kita nak elakkan, nak kurangkan pergerakan pelajar semasa PKPB ni. Okay, kalau biar pelajar berada di sekolah sahaja. Selepas KAFA tu berada di sekolah, tunggu untuk PDPC aliran perdana. Okay, itu saja tentang KAFA, seterusnya tentang Panitia Pendidikan Islam. Okay, next. Okay, saya akan sebutkan beberapa program Panitia Pendidikan Islam yang kita akan laksanakan. Yang pertama sekali, Kem Bestari Solat. Yang mana pelajar ini melibatkan semua pelajar Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. Dan dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Iaitu tahap 1 2 kali, tahap 2 2 kali. Itu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Cumanya pada tahun lepas, sebabkan PKPB, arahan kita sempat laksanakan Kem Solat sekali saja. Itu pun melalui jawab soalan online. Tahun ni kalau masa PKPB, kita akan laksanakan dalam kelas. Biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu. Pelajar ni 2 kali setahun. Dan tarikhnya akan dimaklumkan kemudian. Okay, seterusnya. Okay, ni Kem Cemerlang Jawi tidak melibatkan pelajar tahun 1 tapi pelajar tahun 2 hingga tahun 6. Mana saya bukan semua pelajar terlibat. Pelajar-pelajar yang belum menguasai Jawi. Kita akan ada ujian penilaian. Sekiranya pelajar mendapat markah 60 ke bawah, kita akan ambil mereka sebagai pelajar Kem Cemerlang Jawi. Pun sama dilaksanakan 2 kali setahun, 6 bulan pertama dan juga 6 bulan kedua. Okay, seterusnya. Okay, TASMEC. Jadi TASMEC ni diadakan pada waktu PDPC seminggu 2 waktu. Cuma yang saya mohon kepada ibu bapa, kadang-kadang ramai yang masih keliru tentang TASMEC. Sekiranya pelajar contohnya di rumah dia baca Iqra 3 muka 4, maka di sekolah waktu TASMEC dia ikut bacaan sebenar pelajar. Kalau pelajar muka 4 di rumah, di sekolah dia baca 4 dan bila balik rumah teruskan muka surat 5. Jangan ulang semula muka surat 4. Sebab tu TASMEC ni adalah ikut bacaan sebenar pelajar. Dan juga mohon kepada bapa agar dapat memaklumkan kepada guru pendidikan Islam kelas murid kelas anak masing-masing bacaan sebenar pelajar.
Kalau Iqra 1 ke Quran ke, sila maklumkan muka surat. Sebab kadang-kadang kita tanya tahun 1 ni, baca sekajap kata dah baca Iqra 1, muka surat ni, main minggu depan baca Iqra 2. Jadi pening cikgu nak pastikan nombor 1 pelajar bacaan sebenar murid-murid. Okay, mohon kerjasama pelajar. Okay, next. Okay, ni sinar pagi. Sinar pagi ni hanya untuk pelajar tahun 6. Okay, seterusnya. Okay, kem literasi Al-Quran. Ini bagi murid-murid yang belum melepasi Iqra 1 hingga 3 dan melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Sebenarnya kalau ikut KPI jabatan JPNS, dia mahu semua pelajar tahap 1 ni habis ataupun tidak ada lagi pelajar yang baca Iqra bila mereka naik tahun 2. Tinggi sebenarnya. Maknanya pada tahun 2 semua pelajar ni sudah baca Al-Quran. Jadi inilah kita buat program literasi ini untuk mempercepatkan mereka agar dapat baca Al-Quran. Okay, seterusnya. Okay, itulah antara program-program yang akan dilaksanakan bagi Panitia Pendidikan Islam untuk tahun 2021. Seterusnya saya serahkan kepada penjajah majlis. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Suzairi atas ucapan dan taklimat berkenaan dengan program KAF, JKAF, Kelas Tasmik dan Kem Bestari Solat. Para ibu bapa yang dihormati sekalian, berakhirlah sudah segala taklimat dan ucapan kita pada pagi ini. Saya ingatkan sekali lagi kepada para ibu bapa untuk memberikan kerjasama penuh kepada pihak sekolah, terutama guru-guru tahun 1, iaitu saya ingatkan sekali lagi untuk kita menyediakan salinan atau fotostat rekod imunisasi anak masing-masing. Surat beranak, salinan surat beranak amat diperlukan nanti untuk memastikan nama dan juga segala data anak tuan-tuan puan-puan sama dengan APDM. Lepas tu kita memohon juga agar bersedia dengan slip gaji ibu bapa sekiranya bekerja, sekiranya tidak bekerja bolehlah menyediakan surat khas ataupun apa sajalah yang boleh memberikan kita tahu tentang pendapatan ibu bapa. Ini adalah sulit untuk kita masukkan dalam APDM nanti. Okey. Dan semuanya jika boleh dimasukkan dalam fail peribadi yang kita beli di sekolah yang ada dalam senarai buku sekolah yang telah disediakan oleh pihak sekolah kepada kita semua. Saya ulang sekali lagi, yang paling penting adalah rekod imunisasi, surat beranak adalah amat penting, slip gaji itu nanti akan hadirnya kemudian dan kita letakkan semua di dalam fail peribadi anak-anak kita dan kita akan serahkan kepada guru-guru semasa sesi pendaftaran mungkin hari pertama ataupun kita tunggu sahaja penjelasan dan arahan daripada guru-guru mengikut kumpulan yang telah disediakan. Kita ada lebih kurang 5 kumpulan anak-anak kita tahun 1 2021. Sebarang pertanyaan bolehlah bertanya kepada penyelaras ataupun terus sahaja kepada pihak pentadbir di dalam WhatsApp ataupun terus sahaja kepada pihak-pihak yang diberitahu oleh guru besar sebentar tadi. Sekian saja, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ibu bapa penjaga tahun 2021 kerana sudi bersama-sama dengan kita selama lebih kurang 2 jam juga pada hari ini dan sama-samalah kita berdoa agar anak-anak tahun 1 2021 yang lahir pada tahun 2014 dapat hadir ke sekolah secara bersemuka nanti insya-Allah dan menjalani program transisi dengan jayanya dan melahirkan KPI seperti yang dihasratkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, iaitu melahirkan anak yang ambil peduli, anak yang baik lagi cerdik, iaitu ABC. Sekian sahaja daripada saya yang mewakili pihak sekolah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ibu bapa penjaga dan kepada ibu bapa penjaga yang tidak dapat bersama-sama kita di Maya pada pagi ini. Bolehlah mengikutinya secara rekod yang akan dimuat turun nanti ke dalam WhatsApp kelas masing-masing.
Sekian saja, saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.